Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kata musannif rahimahullah taala, Kitab Ahkamil Buyu'i. Hadza kitabun fi ahkam bayani ahkamil buyu'. Ini adalah satu kitab nak menjelaskan hukum hakam berkaitan bab buyu', jamak daripada bai'un, bai'ani buyu'. Baik, wa ghairiha, begitu juga yang lain daripada buyu'. Hal keadaan ha tu apa dia, ghairiha ni, tak kena hal keadaan ghair ni minal muamalati, yang ghair daripada buyuk yang dia nak jelaskan dalam rubuk ni nanti, minal muamalat, daripada bab-bab muamalat. Terjemah kita dah pakai muamalat lah, asal terjemah muamalat amalayu, amilu, muamalatan, jadi kira bicara, berurusan antara kita dalam bab harta benda dan mendapatkan harta. Itu dipanggil muamalat. Saya dah jadi istilah kita bila sebut amala yu'amilu muamalatan, ni muamalat. Dia akan pergi kepada makna setiap urusan yang berkaitan dengan harta benda ataupun perkhidmatan untuk mensabitkan harta. Itu adalah dipanggil muamalat. Jadi kita ni nak menjelaskan hukum hakam berkaitan dengan buyuk, dan selain pada buyuk, yang lain pada buyuk ni daripada apa bab nama muamalat lah. Jadi tak, itu perkataan itu mengeluarkan munakahat, jinayat dan ibadat. Jadi kalau ikut ni kita nak masuk rubuk yang kedua lah dalam bab fiqah. Selalunya dengan sebut ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Baik, contoh apa dia yang ghairi buyuk minal muamalat ni, kal kiradi, seperti kirad. Kirad daripada qarada, yuqaridu, muqaradatan, ataupun kiradon. Kirad, yang terjemah kita, bahasa lain yang selalu dipakai adalah mudharabah. Yang ni lah dipanggil mudharabah, kirad. Kalau terjemah kitab lama, kirad berbahagi laba, berbahagi hutang, membahagi-bahagikan, membahagi hutang adalah membahagi-bahagikan laba, membahagi-bahagikan untung ke hutang. Itu kirad. Kalau qardi, itu hutang. Wa syarikatin, dan juga antaranya contoh selain pada buyuk yang akan bicara nanti, syarikat, bab syarikat. Jadi apa dia nanti ke depan lah insya-Allah, pasal yang tu adalah sebahagian yang akan dicerita. Baik. Wal buyu'u jam'u bai'in, wal bai'u, baik. Apa dia baik? Baik ini lughatan pada bahasa dengan mana muqabalatu syai'in bi syai'in. Muqabalah, itu pun muqabalah daripada qabala yuqabilu, muqabalatan wa qibalan. Jadi bila ada berbalas-balas, dia mesti ada berbalas-balas. Jadi kalau qabala antara maknanya adalah terima, qabiltu syai', qabiltu hadza ala hadza. Jadi muqabalah maksudnya terima menerima, serah menyerah. Bina musyarakah, ya. Dia menunjukkan ada berbalas-balas. Jadi tak dipanggilkan baik, mesti ada muqabalah syai' bi syai'. Jadi lepas tu muqabalah tu syai'. Jadi syai' ni boleh jadi yang ni ialah mabi'. Faham? Bi syai' ni adalah saman, kan? Tapi kalau tak kata dengan harga sekalipun, apa saja syai' yang daripada pihak bai' yang dimuqabalahkan dengan syai' daripada pihak mushtari, dia adalah bai'. Jadi bila ada apa-apa muamalah dari sudut lughahnya yang ada muqabalah syai' bi syai', aku bagi kau hak ni, kau bagi aku hak ni, walaupun faham daripada itu macam beri memberi, tapi atas lughah dia ialah baik. Jadi baik lughatan muqabalah syai' bi syai'. Baik, itu lughah lah.
Satu nanti untuk membezakan antara baik, hebah, apa lagi, ijarah, hadiah, macam mana nak bezakan dia? Tu yang antara kita, antara nak membeza ni kaedah kita Syafi'i adalah lafaz, akad. Akad tu lah nak membezakan antara berbeza. Ya, ijab tu lah, ijab kabul tu. Jadi kalau ijab kabul tu maksudnya nanti berkaitan dengan lafaz. Kau sebut ijab tu, ijab dan kabul tu, ijab dan kabul atas lafaz apa? Talafuz dia, kita lafaz tu atas lafaz apa? Kalau atas baik tukar hadha. Jadi baik tukar tu, baik. Kalau wahab tukar hadha. Kawan ni pun wahab tukar hadha. Dia punya lafaz wahabah. Tapi bukan wahabi. Okey. Agaklah ada orang nak menyampuk tu. Baik, tajam dia orang ni. Okey. Bila yang ni pun wahabah, yang ni pun wahabah, jadi wahabi. Wahabah. Jadi kalau ikut faham tu, orang ni wahabah, orang ni ada wahab. Dia ada lugatan, dia lah baik. Jadi nak membezakan yang ni hadiah, yang ni adalah hebah, yang ni adalah ijarah. Membezakan tu apa? Lafaz tu lah nanti. Dan juga antaranya kalau khusus kita sebut dalam bab syarak, antaranya ialah definasi nanti. Jadi kalau ada wajah macam ni, baik. Macam ni salam. Macam ni namanya hadiah. Tapi kalau berbalas, aku bagi kau ni, kau bagi aku ni, namanya Allahumma salli. Dia panggil hebah bisawab, maksud berbalas. Hebah dengan berbalas. Dia hebah tapi berbalas. Dia kalau ikut kaum muktamad yang disebut oleh ulama, dia ialah baik. Jadi kita cerita lurah sikit dulu. Jadi dari segi lurah ialah apa-apa yang muqabalah syai' bi syai'. Umumnya jadi syai' pun disebut syai', tak kira lah syai' apa-apa syai'. Jadi syai' satu lagi di muqabalah dengan syai'. Ajar untuk bagi duit. Apa? Baik. Yang tu yang Quran membahasakan dari sisi sudut lurah. Fama rabihat tijaratuhum. Perbuatan orang yang menjualkan agama dia. Jadi dia sanggup gadaikan agama dia, ambil dunia. Sedangkan dia korban dengan agama dia, prinsip-prinsip agama, hukum agama tak cerita dengan betul. Allah Ta'ala gunakan bahasa tijarah. Fama rabihat tijaratuhum. Apa dia tijarah ni? Tijarah mesti ada tabadul. Ambil ni, ambil ni. Jadi agama yang ada kat dia, Islam, akidah, ilmu, sepatutnya yang tu bawa kebahagiaan ke akhirat. Dia gadai tu, bagi orang tu hak ni, untuk dia ambil macam benda dunia. Ambil duit, habis tudung, habis kopiah, habis ilmu agama, habis semua. Jadi ada proses tabadul. Jadi kalau kita belajar balaghahnya, dia ada isti'arah. Itu macam mana pun isti'arahnya tak mana. Jadi tijarah dengan mana tabadul. Tabadul ialah muqabalatu syai' bi syai'. Satu kita bila faham lurah satu tu, kadang-kadang memudahkan kita untuk memahami tafsir. Kalau kita baca terjemah ialah takrif macam mana? Takrif? Yalah, yang tu kalau takrif istilahi kan. Yang ni kita cerita lurah cerita lurah itu. Boleh cerita lurah yang kata muqabalah syai' bi syai'. Umumnya nama baik. Satu kalau Quran sebut tadi, fama rabihat tijarah, bila tijarah saja ada baik, ada muqabalah syai' bi syai'. Jadi istimal tijarah dalam Quran tu adalah tijarah lughawi, bukan tijarah istilahi. Baik, jadi fadakhala ma laisa bimalin, maka masuklah dalam takrif lughah kepada baik ni, masuklah ma, barang yang laisa tidak adalah ma ini bimalin, yang bukanlah ia harta. Asalnya ma laisa malan, tapi biasanya laisa ni khabar dia datang dengan ba. Laisa bimalin, tidaklah ia harta. Contoh khamrin, ataupun selalu kita misal-misal fik dalam bab muamalat ni, kita nak tarik lembu kan, tarik ayam. Orang ni boleh lembu, tarik kambing. Ambil tarik kambing, bagi duit kat dia. Muqabalah syai' bi syai'. Namanya baik lugatan. Tarik ni mal ke? Tak. Kalau bahasa istilah nanti kita jumpa tarik
dalam istilah muamalat, dia tak dipanggil mal, dia dipanggil ikhtisas. Ikhtisas, anjing, apa-apa yang istilahnya najis, ain najis, tapi dalam milik kita, yang tu tak dipanggil mal. Itu kalau kaedah kita Syafi'i, bila anjing dia ialah ain najis, juga ayam harta lah, tapi tai ayam dia bukan mal. Dia bukan mal. Itu bila bukan mal, apa namanya? Ikhtisas. Macam mana pun atas kaedah lughah dia yang sebut, dia lah muqabalatu syai' bi syai'. Jadi arak ni najis, jadi dia bukan mal, tapi atas nama muqabalah syai' bi syai' dia adalah bai'. Cerita lughah ni, cerita lughah ni, belum maqasid lagi. Baik. Wa ma syar'an. Okey, ada pun syarak. Yang ni nak tengok, dengan sebab ni lah nanti akan tertakrif jual beli. Tengok mana yang cukup tak cukup syarat, nanti yang ternafi lah. Dan sebelum rasanya panjangan kepada apa yang masuk syara'an ni, bila bab jual beli ni, bila kita masuk bab muamalat, berbanding dengan bab ibadat dulu. Ibadat ni kalau tengok rukun syarat yang ada, dia very straight, sangat ketat. Pula tu bab ibadat dia selain daripada rukun syarat yang mesti disempurnakan, ada term condition yang mesti disempurnakan untuk meluluskan dia. Bersama dengan itu adalah niat mukallaf. Jadi dua tu mesti ada kombinasi. Kalau benda tu betul rukun dan syaratnya sekalipun, walaupun nafsil amri dia sebenar betul, tapi bila niatul mukallaf tak ada, tak pakai. Contoh mudah untuk bab tu, kita pernah belajar belaka. Misalnya buka puasa, masuk maghrib 7.30, sekarang dah 7.35, dia pun makan. Memang masuk waktu dah, memang dah masuk pun, tapi dalam hati dia, masuk tak masuk? Masuk tak masuk? Masuk tak masuk? Sah. Sah apa pasal? Pasal apa? Dia tak ada zon mukallaf. Tu. Dalam bab muamalat macam tu. Silap. Dalam ibadat macam tu. Muamalat, dia ada beza sikit. Pasal apa? Muamalat ni benda besar dia adalah nafsil amri. Kalau istilah tu selalu dipakai dalam istilah kita, disebut nafsil amri dan zon mukallaf. Jadi saya sebut nafsil amri tadi, maghrib 7.30, sekarang 7.23. Memang masuk waktu dah. Itu dipanggil nafsil amri. Realitinya memang masuk waktu dah. Tapi dia buka dalam keadaan syak. Masuk tak masuk? Masuk tak masuk? Cerah yang ni. Masuk tak masuk? Masuk tak masuk? Jadi hukumnya tak masuk. Pasal asalnya siang. Nak masuk ke malam takkan masuk melainkan dengan syak. Dengan zon ataupun yakin. Jadi dia syak. Bila syak tak pakai. Syak dia tu, walaupun dia buka puasa dalam keadaan memang nak masuk waktu buka puasa, ibadat tak sah. Ibadat dia ada ketat dua syarat itu, nafsil amri dan zon mukallaf. Adapun dalam muamalat, dia hanya satu syarat je, dia hanya perlu nafsil amri. Realitinya memang rukun syarat tu cukup. Zon mukallaf sekalipun tak ada zon, tapi sah. Saya buat misal, contoh zon mukallaf. Nak kata orang yang buat tu dia tak sangka pun itu dia punya, bahkan dia rasa orang lain punya. Dari segi jual beli je sah, walaupun dia tak tahu sebenarnya itu memang tu milik dia. Kita buat misalnya ni, katalah ada orang ni, dia ni jenis kaki sapu punya. Kaki sapu, bagi apa pun, barang haram pun dijual, halal pun dijual. Jadi kita nak berkena dia macam mana? Kita curi ayam dia, kita bagi dia jual. Dia sangka ayam haram lah. Dia sangka ayam haram. Pasal dia ni kaki sapu, semua dia jual lah. Betul dia jual ayam tu, sah jual ayam tu. Faham saya tanya apa ni? Ketidur lagi. Okey, sedap tu. Dia ni kaki sapu. Saya buat misalnya ni lah. Kau tak faham contoh kan, realiti lah. Yang ni yang kata ganjar ni, kita sangka lagi orang faham, rupanya tak faham benda. Pasal tak faham nafsil amri dengan zon mukallaf, nak cerita itu. Katalah yang ni, pencuri skerap dia ni. Dia tak terikat dengan zon mukallaf, nak cerita itu. Dia ni suka curi skerap. Itu macam mana? Kita ambil skerap ni, kita bagi dia jual. Padahal skerap tu memang skerap dia. Kita yang curi skerap dia, kita jual kat dia. Dia sangka kita bagi kat dia ni, kita pun kaki curi juga.
Kita jual, betul bagi dia jual. Dia sangka dia makan tu, dia haram lah. Betul dia jual. Sebenarnya skrap siapa dia jual? Skrap dia. Tapi dia tak kata pun skrap tu skrap dia. Pada sangkaan dia, skrap ni skrap curi, skrap haram. Sah jual beli. Ni istimewanya muamalat dan ni sikit. Nafsil amri dia. Buat misal, orang ni dia suka makan ayam. Kita tak ada ayam, tapi main rumah kita dia minta ayam. Kita tahu dia nak main rumah kita pergi tangkap ayam dia. Sikit lah, lawak sikit lah. Tapi saya ngaji pun, guru-guru sebut itu. Contoh pun buat misal lah. Tangkap ayam dia, kita sembelih, masak elok-elok. Untuk bagi dia makan. Seekor dia makan, habis. Memang buruk lantak makan ayam. Betul makan? Sah dia makan. Betul kita buat tu, salah tak? Dia kata, yang ni ayam kau. Kata dia. Habis makan, tak apa, ayam dia. Betul kita macam ni. Dah dia makan ayam dia. Walaupun disangka ayam kita kan. Macam mana tu? Tak apa. Tak apa tu sudut dia tak dihukumkan makan benda haram. Kalau disimpan sekedar dia dijual. Yang nak sebut kata zon mukallaf itu tak mencederakan muamalat dia. Zon mukallaf tu tak mencederakan muamalat dia. Buat misal lah satu lagi. Pasal nak bagi contoh tu jamak kan, biar banyak. Macam mana pun kalau orang cerdik, az-zakiyu tak yaktafi bimisalin wahid. Selalu sebut tu kan. Tapi kita berbagai sikit pasal dia mula tempuh bab baru kan. Misalnya ni, kita keluar masjid tengok selipar tak ada. Selipar tak ada. Tu kita pun sarung je lah selipar ni. Pada sangka kita curi lah. Curi. Pasal apa? Kita tak ada minta kat tuan pun. Elok kita pakai, tengok. Kawan kata, itu selipar aku tu. Tak apalah aku bagi kat kau. Sah dia bagi. Padahal masa dia pakai tu memang dia nak curi. Memang dia nak pelari selipar orang. Sah dia pakai. Macam tak ada jawab. Sah lah. Pasal apa sah? Curi. Pasal memang kawan tu redha. Kata ambil lah. Memang aku nak bagi pun. Katalah misalnya kawan tu hilang selipar kan. Kata selipar siapa? Tak apa. Jom cari kan. Kawan tu dah sapu lah selipar. Dia ingat selipar orang lain. Selipar kawan sebelah punya. Kawan dia punya. Pakai-pakai. Itu selipar aku. Tak apalah. Aku memang niat nak bagi kau. Jadi kawan tu dah sangka curi. Padahal tuan kasut memang nak bagi. Sah. Itu dia sangka curi. Tak jadi mudarat zon mukallaf dalam muamalat yang memang nafsil amrinya adalah memang hal dia. Memang diredha ke dia. Pasal dia tak terikat dengan nafsil amri, dengan zon mukallaf. Muamalat dia ada bab macam tu. Jadi ada bab nanti kita tengok dia ada bab muamalat ni dia ada longgar sikit lah. Berbanding dengan bab ibadat tak ada, tak sah. Tak sah. Bab ibadat macam tu. Tapi ada pun bab muamalat, katalah nanti ada rukun syarat tak sah. Tapi nafsil amrinya tengok berlaku ada istilah kata kita bicara takrif tadi ada muqabalah syai' bi syai'. Cukup semua tu. Cuma kadang-kadang syarat tak cukup. Tak ada akad, tak ada akad baik jual beli, tak ada harga tak sebut. Macam mana pun ada benda yang kita nak sebut nanti dan benda yang kena jaga. Jadi walaupun tengok rukun syarat tak sah, tapi sebenarnya memang pakat nak jual beli belakang. Macam mana tu? Sah. Zon mukallaf memang tak perlu. Cuma bila syarat tak cukup, memang ada istilah fasid dari sudut syarat yang tak cukup. Tapi pasal nanti ada definisi yang tertentu yang menyebabkan muamalat tu sah. Dan andai kata tak cukup syarat pun, yang ni muamalat asalnya dibina untuk apa? Kalau bina untuk jual beli, dia akan hukum jual beli. Kalau yang ni muamalat dibina untuk sewa, dia akan sewa. Kalau yang ni muamalat dibina atas nama pinjam, dia akan jadi pinjam. Walaupun lafaz tu tak cantik. Walaupun kadang-kadang tak lafaz pun. Tapi hurufnya dia akan jadi makna macam tu. Nak sebut tang zon mukallaf tak ada. Dan rukun syarat pun bila ada tak cukup. Tapi realitinya memang nak muamalat macam tu. Bab muamalat dia ada longgar sikit itu. Dan hukumnya jadi walaupun ada hukum salah kerana mengabaikan rukun syarat yang sepatutnya dipelihara. Macam kita jual beli dengan mesin ayam. Mesin ayam.
Mana ada akad. Kalau akad pun macam orang bodoh je. Aku beli air kat mesin pun ada tulis. Ada tulis tak? Saya beli air ni dengan harga RM1.2. Dulu ada tulis. Jadi saya tak pasal. Saya tak perhati pun mesin tu. Jadi masuk duit, pam air, nak buka tu je tulis. Saya beli air ni dengan harga RM1.2. Beli. Siapa nak terima tu? Mesin tu jawab dia. Saya jual. Kalau dia jawab pun, sah ke? Dia bukan mengalah, dia bukan merakai. Dia ada sensor je, masuk, apa? Tak ada apa-apa. Macam mana pun memang kita nak beli lah. Yang tu istilahnya nanti munabazah. Campak. Aku campak engkau ni, kau campak kat aku. Mu'atah. Ini munabazah. Sagi saya tengok, jam lah. Penuh duit, dia tak boleh keluar. Duit shilling habis, jam tak balik-balik. Misalnya gitu. Betul? Macam mana? Nak sebut gini. Kalau atas memang masuk nak jual beli, minum lah. Nak sebut, itu kalau minum air keluar, kalau air tak keluar macam mana? Lebuh itu. Siapa suruh muamalat dengan benda macam tu? Nak sebut macam tu lah sikit. Nak kata, di atas kata rukun syarat yang tak disempurnakan, jadi risiko tanggung dia ya, pasal kita dah reda nak muamalat dengan benda-benda yang tak cukup syarat. Muamalat dia ada longgar situ. Satu, kalau kita tengok dalam kehidupan Melayu kita ni, buat muamalat ni macam mana? Longgar gila Mungkin itulah ada isi tak belajar satu Kalau belajar pun nampak belajar sikit lah tapi masih bodoh lagi. Saya beli saya jual. Beli apa? Jual apa? Kalau akad nikah sah macam ni. Aku nikahkan kau, aku terima. Sah? Kenapa pula? Takdir dia punya maf'ul lebih tu muqaddar. Takdir kan. Dia punya maf'ul lebih untuk takdirkan dia punya saman. Itu. Aku beli, aku jual. Apa dia? Mahzuf semua. Maf'ul mahzuf, dia punya saman dengan mabek pun mahzuf. Jadi sendiri faham lah kan. TST, tahu sama tahu. Okey, sajalah kita guna istilah tu sikit. Jadi kita banyak tak peduli kat tu. Bila tak peduli, memang masuk nak jual beli. Nak sebut zon mukalaf memang tak ada. Betul, rukun syarat pun diabaikan. Memang masuk jual beli. Ada pula hadis, kalau kita belajar dalam bab-bab ulama ambil istinbat hukum dan syarah-syarah mereka, antara hadis bab jual muamalat jual beli ni, begitu kat dalam bab muamalat lain kita inamal bai'u an taradin. Jadi bila ada taradin bainakum, nafsil amri pun nafsil amri pula dah. Zon mukallaf tak syarat, nafsil amri itu janji ada, taradin sah. Akhirat tak ada apa-apa. Akhirat tak ada persoalan dalam tu. Macam mana pun kat dunia bila kelahi, orang ni kata jual, orang ni kata sewa, orang ni kata beli, orang ni kata tak jual, orang ni kata hutang, orang ni kata bayar tak habis lagi. Bila ada kelahi, bila masuk mahkamah, tengok ada kalah kes disebabkan bahan bukti tak cukup untuk buat pendakwaan. Kaedah fiknya bab muamalat ni sendiri tanggung. Kat dunia sendiri tanggung. Kat akhirat kalau dah antara din tak ada apa-apa. Siap. Itu sedikit intro sebelum bicara dalam bab muamalat. Muamalat satu dia ada longgar tu. Berbanding nanti masuk habis muamalat ni, masuk munakahat pula. Oh, hak tu. Dia ketat balik. Dia aku nikah di kau. Aku nikah di kau. Aku nikahkan akan di kau maf'ul lu akan di kau. Aku nikah kau. Aku nikahkan kau. Oi, pelihara ulama kita jaga bahasa tu. Pula tu bahasanya pula bahasa klasik tu dengan berwalikan bapanya akan daku, berwakilkan oleh bapanya akan daku dengan mas kahwin je. Hantar kita kan, tunai aku terima akan. Dia punya gila punya bab munakahat pasal dia silap zina. Kacau tu, pasal dia melibatkan keturunan. Bab baik dia pasal ada longgar, pasal ada isyarat longgar itu inamal bai'u antaradin. Sikit intro bab tu untuk menunjukkan bab baik nanti macam mana pun di atas kita bicara ni pasal bab muamalat, antara disiplin yang ketat best kemas Syafi'i berbanding dengan mazhab lain. Sikit lagi kalau sebut sebelum masuk apa nak bicara. Malaysia ni telah di-viral kan. Viral
telah dimasyhur dan diwar-warkan tentang istilah kata Malaysia ni muamalatnya muamalat Hanafi. Saya dengar tu. Apa-apa sikit, Malaysia ni muamalat Hanafi. Ibadat Syafi'i. Diviral kan macam tu. Ya ke? Talfiq tu tak. Dia bukan Hanafi tau. Dia apa? Syafi'i bodoh sebenarnya. Bukan Imam Syafi'i tu bodoh. Dia mazhab Syafi'i tapi Syafi'i bodoh yang tak mengaji. Ada benda yang diikut hak orang tua yang betul. Ada benda yang diikut yang muamalat tu salah. Jadi pasal apa? Pasal mungkin ada longgar tu kot. Longgar tu sampai banyak benda muamalat tak sah. Sikit kalau saja sebut awal antara muamalat tak sah yang banyak berlaku. Kita ada lembu, kita tak ada anak bela. Untuk macam mana? Kau bela lah, kita pawah. Beranak pertama kau punya, beranak pertama, kedua aku punya. Sah. Kita sewa kau orang, upah kau orang, bela lembu dengan macam tu, boleh? Dia tengok lembu mandul, tak beranak, macam mana? Tak ada apa, balik tu putih mata kawan. Alah, penat aku bela lembu. Kawan tu tak ada beranak, dia habis lah lembu dia ambil. Dia tengok mati semua pula tu. Macam mana? Tuan putih mata, orang bela putih mata. Padahal dia bela berapa tahun? Bela dia lembu pada kecil sampai besar. Harga daripada 2-300 ringgit sampai 4-5 ribu. Katalah gitu. Untuk apa upah bagi ke dia? Yang tu yang nanti bila ada bicara nanti, asal nak sebut muamalat tu pasir tu. Pasal apa? Di ijarah tak boleh majhul. Ada jumpa yang nanti syarat tu. Saja sebut awal. Atas kaedah muamalat asal, dia taradin tu di atas upah tu. Cuma upah ni pasit. Pasal tak maklum. Dia tengok tak dapat apa-apa upah. Katalah kes ni dibawa mahkamah. Bicarakan dia. Macam mana? Walaupun lembu ni tak beranak, walaupun lembu ni dah mati, tuan pun tak dapat hasil, orang ni pun tak dapat upah, tapi hak mahkamah mesti beri kepada orang yang bela. Kalau dia dah bela ni 4 tahun, kalau tak sebulan ambil RM15 kali berapa sepatutnya bayaran diberi pada orang bela lembu ni. Pasal apa? Pasal muamalah asalnya memang orang bela ni bukan sukarela, tapi dia bela atas nak dapat upah. Dan upah dia dengan pawah. Pawah ada muamalat yang majhul, tak sah. Maksud dia orang bela ni pasal apa? Untuk nak dapat upah, nak dapat satu ganjaran, nak dapat satu faedah. Muamalat tu dipanggil upah. Tapi tak ada nak upah, mati ataupun mandul, macam ni. Tetap dia ada hak bayaran. Masuk mahkamah Islam, dia ada hak dibayar. Tuan lembu kena bayar dia. Yang tu sedikit gambaran tentang longgar-longgar. Muamalat dah berlaku satu hal. Waktu bila selesaikan kes, muamalat akan dikira kes tu sebagai sah. Walaupun lapas tak sah, cara akadnya tak sah, apa yang disetujui tak sah. Kalau ikut dalam prosedur mahkamah Islam, kita akan jumpa nanti pasal-pasal dia tu. Bila tak sah sekalipun, bila dah buat itu maksudnya dapat ijarah, akan dibina muamalat itu atas ijarah, atas sewa, atas dalam upah. Waktu bila atas upah, apa sepatutnya kena bayar dan apa sepatutnya milik tuan. Sikit lagi kalau saya sambung ke lembu tu. Bila bawah saya tahu lembu tu asalnya 3 ekor. Sekarang dah jadi 30 ekor. Bila dah 3 ekor, 30 ekor, 27 ekor, bagi 2, kita boleh bilang 31 ekor untuk mudah kira. Asalnya 3 ekor, sekarang 31 ekor. 28 ekor. 14 kawan tu, kawan 14 kawan ni. Adakah lembu tu ni 14 sana, 14 sini? Tidak. Itu siapa punya? Lembu tuan lembu punya. Itu yang kat bawah tu tak sah. Itu orang bela lembu sepatutnya macam mana? Dia dapat upah bela lembu. Berapa tahun dia bela lembu tu? 5 tahun. Sebulan sepatutnya dengan bilangan angka lembu punya tu berapa? Mula 3 ekor. Lepas tu berapa ni? Tambah. Berapa uruf akan dibayar upah dengan angka bilangan lembu tu? Kira tahun bila. Katalah misalnya esok dapat jumlah yang kena bayar upah dia adalah RM20,000 dalam tempoh 5 tahun tu, dengan lembu yang sebanyak itu. RM20,000. Kawan duit tak ada nak bayar. Jadi kalau ikut yang tu lah hak dia, lembu semua tuan punya. Kalau lembu tuan tu nak bayar tak ada duit, antara pilihan dia boleh buat macam ni. Dia tak dijalankan di atas pawah yang telah diakad dengan akad pasir tu. Tapi buat apa? Lembu nanti perhargakan dia. Dapat RM20,000, yang ni aku buat bayar upah yang patutnya dengan kau. Bukan, yang ni pawah buat kau.
Kita akan jumpa lah bab tu ni. Nak sebut tang mana? Tang muamalat dia tak syarat ada niat dan tak ada zon mukallaf. Kalau dah berlaku sekalipun kita tengok rukun syarat tak sah. Tapi masing-masing muamalat dia ada maqasid dia, mesti ada maqasid dia. Walaupun maqasid dia rukun syarat tak cukup, bila apatah lagi berlaku kelahi, bila berlaku kelahi, hak siapa diberi siapa, hak orang bela diberi hak apa. Jadi asal sebut kalau lembu tu, hak lembu ialah tuan lembu. Hak orang bela adalah hak upah. Itu asal. Tu al-aslu fi asya' apa dia? Yang ni asal milik seseorang, harta dia ialah milik dia. Itu asal. Harta orang bela, bila dia bela, hak asal dia adalah upah, bukan lembu. Jadi bagi lembu pada tuan lembu, orang kerja bagikan hak upah. Ya, hak upah. Upah pun nak kira upah apa? Upah misil. Undang-undang kitab yang insya-Allah panjang umur kita jumpa satu-satu dalam bab muamalat itu macam tu. Tapi Malaysia ni undang-undang bab baik ni satu tak ada hak syar'i. Apa benda lah. Bank pun banyak bank bengong je. Bank bengong. Namanya muamalat, bank yang muamalat, tapi tak apa-apa muamalat nah. Nanti kita jumpa. Kita tengok lah satu-satu nanti lambung kita sepak. Lambung kita sepak. Pasal tak belajar kita tak tahu apa masalah Yang tu yang kita sepak apa yang bank-bank bengong tu. Nanti kita tengok nanti yang ada ustaz-ustaz yang contemporary. Yang lah ni jadi kiblat orang zaman kini untuk rujuk masalah muamalat. Tapi bila kita tengok dalam kitab, pendapat dia semua gila-gila dan sivil. Tu lagi, lambung sepak. Lambung sepak. Jadi tak betul belaka dia ni. Dan memang tak betul lah. Takkan yang betul pun kita nak kata tak betul. Yang tak betul nak kata betul. Itu display kita baca kitab. Pasal demo belajar, demo bukan belajar macam kita belajar ni. Kita baca kitab muktabar. Dia orang belajar apa? Belajar ekonomi baratnya. Jadi kalau belajar ekonomi macam ni pun belajar barat ni. Mana dia nak boleh nilai mana yang syar'i tak syar'i? Bunyi bank Islam. Tahu mana Islam? Dia pun tak tahu mana Islam. Ar-Rahnu. Apa dia Ar-Rahnu tu? Ar-Rahnu dia tak tahu. Benda Ar-Rahnu. Kita baca kitab memang Ar-Rahnu betul. Ni tak betul Ar-Rahnu. Tak betul tahu mana? Boleh take satu. Mana yang menempati syarat, mana yang tak menempati syarat. Baik, yang tu sikit mukadimah untuk nak masuk bicara dalam bab buyung, dalam bab-bab muamalat ni. Baik, jadi kita dah masuk ni, mula-mula baik lah. Apa dia baik? Jadi wa amma syar'an fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi annahu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biiznin syar'iyyin au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Okay, ada dua definisi dia bagi. Dia kata tarikh dia nak bagi ni fa ahsanu ma qila. Yang dia kata sebaik-baik apa yang qila, yang dikatakan fi ta'rifi, pada mentarifkan, mendefinisikan apa dia baik. Okey. Baik macam ni. Pertama, ni takrif pertama. Annahu baik ni dia adalah tamliku ainin maliyatin. Adalah memberi milik, tak dikatakan baik melainkan memberi milik ain, mata benda, maliyatin, mata benda yang harta, yang berbentuk harta. Jadi apa dia harta apa-apa tu sebutlah tadi. Syarat maliyah ni jumpa akan datang. Antara lain kita sebut tadi dengan contoh sebut kata najis tu, syarat maliyah ni antaranya bukan najis dan dia mesti ain. Baik, tamlikkan satu ain maliyah, apa tak kira rumah, tanah, kereta, yang dipanggil ain maliyah. Dan bila sebut tamlik, mestilah orang yang nak beri tamlik dia mesti malik. Bahasa Arab bahasa dia tajam. Orang nak beri milik mesti malik, barulah dia boleh malaka tamlik. Dan nak ditamlik tu maf'ulnya mestilah ain maliyah. Okey. Lepas tu dia tamlik pun bukan tamlik saja. Kalau tamlik tanpa ada apa-apa balas, itu namanya hibah. Itu namanya hadiah. Itu namanya sedekah. Yang ni tamlik ain bi, tamlik bi muawadatin, dengan berbalas-balas, dengan tukar menukar, dengan beri memberi, dengan unjuk mengunjuk.
dengan tu apa lagi bahasa semua tu lah, daripada awada, iwag, mat iwag maksudnya ganti dengan berganti-gantian. Apa lagi? Berbalas-balas, berunjuk-unjukkan, berberi-berian. Saja nak menunjukkan benda tu berbalas dan atas apa nama sekali pun. Dia ada imbal balik. Atau awadah, bina pun bina musyarakah. Dan dia tamlik biiznin syar'iyyin, dengan izin syarak. Kalau izin syarak asal tu yang taradin. Kalau kita dalam syarah mazhab, biiznin syar'iyyin biijabin wa qabulin. Dengar ada akad. Dengar ada akad. Pasal bila tak ada akad, mana kita nak tahu apa dalam hati orang? Kita tunjuk, misalnya jual beli kan. Apa tu? Adakah ambil free, balas bila syai, ataupun ambil lah dulu nanti bayar kemudian? Faham? Mana faham? Faham mana? Ambil lah tak payah bayar. Tu kau kata, aku kata ambil dulu tak bayar kemudian. Apa yang nak menghuraikan dengan ambil dulu? Apa yang nak bagi hurai yang paling baik? Mata, tangan, kaki? Lafaz. Satu Imam Syafi'i kita mensyaratkan lafaz tu. Lafaz tu, yang tu lah kalam yang nak menentukan apa dalam hati. Yang tu yang bunyi innal kalama la fil fuadi. Wa innama ju'ila lisanu lil fuadi dalilan. Jadi dijadikan dijadikan lidah untuk sebagai dalil penunjuk apa yang ada dalam hati. Jadi cakap memang dalam hati. Asal kalam tu yang kalam nafsi. Tapi kalam nafsi nak faham macam mana? Tuan je tahu. Jadi takut nanti sangka orang ni lain, sangka orang ni lain. Macam mana nak muafakat, nak taufik kan? Tatbik kan? Muafakat kan? Kau maksud macam ni, aku pun maksud macam ni. Mana? Lepas. Satu syarat ijab kabul. Bayar dulu pun ambil. Boleh makna macam-macam tu. Boleh ihtimal macam-macam. Macam mana pun bila kelahi, tu yang dalam mahkamah, asal muamalat macam ni adalah baik. Jadi kalau kata, aku ingat dia kata ambil free. Tuan kata, ambil dulu bayar kemudian. Masuk mahkamah, nak pakai cakap apa? Cakap tuan punya harta. Pasal dia lagi tahu, dia bagi izin itu atas apa? Yang tu sangka orang yang menerima je. Bila kelahi macam tu, dia tengok kembali pada isi sahabat asli. Asal ni asal ke siapa? Milik siapa? Siapa yang lebih berhak menentukan benda tu diberi dengan percuma ataupun diberi dengan ambil dulu bayar kemudian? Siapa nak tahu tu? Malik satu nanti bila kelahi dalam bab qadah wa syahadat, bab menghukum, masuk mahkamah pula, hak siapa yang diberikan keutamaan dan pendahuluan untuk diberikan penyaksian dan kata-kata untuk diterima dalam pendakwaan? Siapa? Mestilah pemilik harta. Dalam kes saya bagi contoh ni. Dia isi sahabat asli tu. Lalu kita pegang. Tambah, kadang-kadang kita baca buat muamalat ni, kita tengok ulama dulu. Ilmu dia. Kita tengok sakan je kan. Kita lah ni apa-apa kan tengok. Jadi kita tengok entah apa-apa tu benda. Baik, jadi rasanya kita lalulah satu takrif tu. Dia lah tamliku ainin maliyatin bi mu'awadatin bi iznin syar'iyyin. Okey? Itu satu takrif. Ataupun ni untuk menunjukkan yang ni pun masih atas takrifnya dipanggil baik. Jadi baik ni sama ada dia tamlik ain maliyah atau satu lagi tamliku manfaatin mubahatin. Memberi milik kan mubah, memberi milik benda manfaat yang diharuskan. Memberi milik. Jadi memilikkan satu manfaat yang diharuskan. Jadi ada manfaat yang harus boleh diambil daripada satu ain, dan kita bagi diambil manfaat tu bukan dengan kita izin di atas milik tu milik kita, tapi kita tamlik dia. Bila tamlik maksudnya mestilah tamlik ain, yang di ain tu nanti ada manfaat mubahah, dan mestilah tamlik alat tabid. Apa? Tabid. Di atas selama-lamanya. Dia mesti tak boleh tauqid. Tabid tu lawan bagi tauqid. Tauqid apa? Bukan tauqid. Tauqid. Takkid. Tauqid apa? Waktu bertempoh.
Aku jual rumah ni selama 99 tahun. Tempoh apa tu? Tempoh lah jual beli apa sampai 99 tahun. Lepas tu hak milik akan balik pada tuan yang menjual. Tu jual beli ke? Itu muamalat bodoh. Tak sah tu. Tu kan jual beli. Yalah dia beli jual rumah, ada tamlik manfaah yang mubahah itu, beri pun beri milik, tapi bukan takbid, takkid. Tak sah baik. Yang tu kalau nak sewa gagah. Tapi baik tak boleh. Pasal tamlik masih tamlik takbid. Kalau tamlik taukid tak baik. Dia akan jadi kontrak, ijarah, tak sah baik. Kalau nak akad tak boleh akad baik. Akad apa? Akad ijarah. Tapi akad baik. Tapi bertempoh. Tak sewel tu. Tu yang kita beli rumah banyak problem tu kan. Hak milik kekal 99 tahun. Kekal tapi 99 tahun. Even 9,999 tahun sekali pun. Tak sah. Bunyi orang putih sikit lah even tu. Pasal apa tu? Pasal dia istilahnya taukid. Jadi satu lagi definisi dia beri untuk baik ni dia masih tamlik. Jadi faham tu tamlik ain yang pada ain tu ada manfaah mubahah. Jadi kalau manfaah mubahah pun manfaah mubahah yang ada pada ain mesti atas jalan tamlik. Kalau dia bukan tamlik tapi dia izin manfaah mubahah. Dia izin aja. Tanpa ada muawadah. Tu pinjam. Kalau dia bagi izin manfaah mubahah dengan iwad. Tu ijarah. Tarik sikit je. Jadi macam mana nak bezakan tu? Tu yang kena akad. Tok sikit lagi buat misal. Kawan kita nak pinjam motor. Pinjam motor, ambil lah. Kawan sebut lepas pinjam. Kita jawab apa? Ambil lah. Kawan tu lagi ambil terus. Satu. Sikit. Saya nak buat misal saja. Muafakat lafaz tu. Kawan ni kata, pinjam motor boleh? Nak ke mana? Dia sebutlah kan. Nak ke Pekan kan. Nak pergi pasar malam kan. Okey, isi minyak RM3. Pinjam tapi isi minyak RM3. Pasit. Pinjam sepatutnya tak ada bayar apa-apa. Ni pinjam Nabi. Isi minyak RM3. Sepatutnya tu sewa. Sewa motor tu. Tapi dia sebut lepas pinjam. Pasit. Sepatutnya apa tu? Sewa. Bukan pinjam. Saja nak sebut tang kata muamalat tu keliling kita berlaku macam-macam. Jadi nak sebut bila ada muamalat yang lapas itu tak terbit, tak muafakat, tak sama. Kaedah muamalatnya dia kena lihat macam ni. Sebenarnya maksud apa tu? Pasal dah lapas tak sama. Lapas sama tak ada heran lah. Tak ada masalah. Tak ada SMA. Baik. Tapi bila ada tak sama macam ni, dia kena tengok apa maqasid muamalat tu sebenarnya. Sewa ke? Pinjam ke? Kalau lapas pasit, lapas tu pasit. Waktu kalau lapas pasit, ijarah tu betul. Jadi nama muamalat tu ijarah dan dia akan jadi ijarah. Dia bukan pinjam. Kalau saya sebut contoh motor ni, pinjam motor Ustaz, naik lah, RM3 lah isi minyak. Tak pun, penuh tank. Penuh tank. Dia pinjam tapi penuh tank. Sepatutnya bukan pinjam tapi sewa. Dia kena tukar mulut tu. Sewa. Apa tu contoh kesewa. Sikit lagi naik bas. Saja saya nak lontar je dulu. Nak tengok keliling kita ni banyak muamalat yang kita kena perhati satu-satu baru nak jadi sah dia dengan betul, dengan baik. Naik bas. Buat apa naik bas? Bas ekspres ni, bukan bas tambang. Bas tambang tanya berapa duit ni? 45 sen. Nak akad macam mana? Saya beli tiket je, saya jual. Beli tiket je, saya sewa satu tempat duduk untuk ke sana. Dia ayat teksi betul. Ayat teksi betul. Ayat bas tak betul. Ayat bas saya beli tiket. Tambah beli kaunter nak mana? Saya nak ke Kuala Lumpur. Berapa bulan? Berapa tempat duduk? Tiket atas, tiket bawah. Double decker kan. Tiket atas, tiket bawah. Tiket atas. Berapa ringgit ni? RM30. RM30. Saya beli tiket je, dengan harga RM30. Beli tiket. Dia bukan baik lah. Tapi maksud di situ apa? Sewa satu tempat duduk.
Ijarah pun ijarah apa? Ijarah zimmah, bukan ijarah ain. Kita bukan nak sewa bas, nak sewa satu tempat duduk. Bas mana lantak kalau nak bawa. Yang penting hantar aku sampai Kuala Lumpur. Tak ada pun aku hantarlah dengan pen, dengan lori ke apa kan. Tapi mesti bayaran tu hantar sampai Kuala Lumpur. Contohlah kan. Jadi dia bukan beli tiket. Jadi perkataan beli tu macam mana? Ayat bodoh, untuk muamalat tu macam mana? Sah tak sah? Sah di atas maqasid. Jadi bayar tu sepatutnya satu dah kita kena cerdikkan diri kita macam mana nak buat. Dan kalau benda tak betul sepatutnya cerdikkan diri, sepatutnya nak muamalat yang betul, sepatutnya lafaz dia macam mana dan apa sebenarnya. Dan di situlah nanti bila ada benda tak sah, bila nak kelahi atas dasar apa. Yang ni buat muamalat ni itulah, kalau kita perhati saya punya pengalaman ni dengan mengaji dulu dan apa yang kita tengok keliling kita, berapa orang je yang reti dalam bab ni. Susah. Kita kalau mengaji kita lah reti, insya-Allah. Kita reti. Buat pajak tanah. Buat pajak-pajak tanah, pajak buah di pokok. Banyak tak betul? Banyak benda kan. Hutang 10,000 lepas tu macam nilah. Yang ni tanah aku ni 10 ekar ni aku cagar kat kau. Selagi aku tak bayar, hang montonglah. Riba. Macam-macam macam-macam. Saja saya lontor je dulu. Asal bicara baik, ni baik, tarikh baik. Dia mesti ada tamlik. Jadi benda besar dalam bab baik tamlik, dan tamlik takbid. Dan untuk tamlik tu mesti ain manfaat. Ain yang manfaat disebut dengan ain maliyah tu. Ain mal dan nama mal, ataupun di tamlik tu ain tu ada manfaat mubahah. Jadi benda besar dalam tarikh tu yang nak dilihat adalah benda besar nama baik mesti tamlik. Dan tamlik dengan ada muawadah, mesti ada balas-balas. Dan tamlik mestilah benda-benda yang ain, yang sah, manfaat, syarak, benar kan. Dan mesti tamlik takbid. Itu poin besar yang nak dilihat dalam tarikh baik. Tentu tu. Boleh? Yang asal kita punya core business itu, main business kita, yang saya mengambil itu mengambil lah. Kod-kod nak didahulukan apa? Saja lontor. Ada soal? Tak pernah belajar pun dia boleh agak. Aku nak soal apa lah. Aku pun tak faham apa aku nak soal. Tamlik tu dengan takkid tu jenis macam doa pula. Takkid cuma dia tauqid. Bunyi sebutan tu kena bagi betul lah. Ini tauqid. Ingat ke? Tauqid muakkad. Ina dengan ana. Rupanya tauqid. Hamas tu tak bunyi. Bunyi pelik sikit. Yang tu kot. Sorry di atas sebutan yang tak betul. Okay. Ada lain? Kalau tak ada kalau teruskan atas apa yang kita nak kena baca. Kata dia, jadi yang ni dia nak bahas apa yang terkeluar daripada definisi. Fa kharaja bi muawadatin al-qardu. Terkeluarlah dengan lafaz dalam tarikh itu muawadah, berbalas-balas, bertukar menukar, berujuk-ujuk, bertukar ganti. Lagi apa? Berberi-berian dari pihak pembeli dan penjual. Orang ni beri ni, orang ni beri ni. Sama ada beri dengan duit ke, beri dengan barang dengan barang kan. Namanya adalah baik. Ya kalau sistem komersial lah ni. Dia namakan apa? Barang dengan barang tu nama sistem barter kan. Adalah nama barter-barter tu. Bukan batu-barter. Barter. Kalau dengan duit ni panggil apa? Jual belian. Mereka anak tirikan sistem barter ni. Barter ni seolah-olah ketinggalan zaman lah kan. Ya ke barter ketinggalan zaman? Tak. Sistem barter tu itulah asal baik. Kita ada yang melekat, ada pen apa misal. Ni pen merah, pen biru. I nak bagi you. I nak tu you bagi, yang ni bagi you. Boleh? Dia setuju? Baik. Dia lah baik. Walaupun tak guna lepas baik, walaupun I bagi you, you bagi I. Baik. Dia tamlik. Mula tu alat takbid. Hari ni je tahu. Hari ni je tahu bukan baik. Sikit nak ke situ lah. Macam mana pun dia nak sebut. Terkeluar dengan muawadah. Qardu. Apa qardu? Hutang. Siapa? Hutang
Dia tak berbalas. Orang bagi kita 10,000, kita hutang, kita bagi apa? Tak ada apa-apa. Kalau ada pun, nanti jumpa depan. Apa? Rahnu. Barang gadaian, sebagai jaminan hutang kita dibayar. Kalau kita tak boleh bayar dengan duit, ada dah barang gadaian yang tempat bersandar, tempat berjaga. Yang tu nanti dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan bayaran kepada hutang yang perlu kita lunaskan. Macam mana pun kita beri tanah, beri barang kemas dengan sebab hutang tu, hal tu tak dipanggil muawadah. Hal tu dipanggil rahnu. Bila rahnu, peraturan rahnu. Bak gadai. Tapi rahnu mesti selepas daripada qardu. Selepas ada hutang. Okey, macam mana pun tak sebut. Bila sebut muawadah, hutang tak dipanggil baik. Pasal dia bukan ada iwak. Baik, bila ada iwak, bahkan ada tambah, ada ziyadah dengan sebab qardi. Tu riba. Riba qardi. Tu riba qardi. Baik, satu hal. Wa bi iznin syar'iyyin. Dan terkeluar dengan kata izin syarak, keluar ar-riba, oleh riba. Siapa? Riba, walaupun redha meredha, walaupun muawadah, walaupun ala ta'bid, tapi bila tak menepati rukun syarat dia adalah riba. Misalnya saya ada 1 dinar Kelantan, tukar dengan 1 dinar Perak. Perak punya dinar. Walaupun ni dinar, ni dinar. Tapi dinar Kelantan 917 emas dia. Dinar Perak 916. Suka sama suka. Tak apalah, I suka redo. Adakah redo meredokan segala-galanya? Tidak. Dalam bab baik tak apa. Tapi bila baik yang tak ma'zun syar'i, khususnya pada ilat-ilat barang ribawi. Barang ribawi apa? Emas, perak, mat'um, makanan. Yang ni tamar mesti tamar dengan tamar, tamar bi tamar, inap bi inap. Makanan mesti makanan, pula tu mesti sejenis tamasul. Kalau yang sejenis mesti sejenis, sama banyak, sama qadar, dan serah menyerah dalam majlis, tak boleh hutang. Yang tu nanti banyak dalam bab riba. Jadi kalau redha meredai sekalipun, kalau benda yang memang tak mazun syar'i, riba dan dia haram. Selalunya orang sebut masalah ni masalah hutang. Macam mana pun nak sebut, saja nak sebut ke hutang tu, walaupun asal dia nak sebut adalah izin syar'i tu kan. Asal bab riba, yang riba di sini ialah riba emas dengan emas. Katalah saya ada emas, barang kemas, dia ada duit emas dinar, saya minat dinar dia, tapi barang saya barang kemas, dia dinar, pula tu amount tak sama. Tapi saya barang kemas, dia barang kemas. Saya pula tu 916 barang kemas, dia emas 999. Tukar. Tak apalah, kita setuju. Okey, kosong-kosong boleh. Redha sama redha. I bagi you ni, you bagi I ni. Suka? Setuju? Setuju. Tak apa, redha meredai, sah. No. Bila tak izin syarak, haram. Yang tu yang nak kena faham tu. Tapi dalam kalau memang dia baik, yang bukan benda-benda ilat ribawi, redha meredai, tak apa, sah. Kita ambil 30 guni beras, bagi kursi satu. Kita nak kursi ni 30 guni beras, aku nak kursi tu juga. Ni beras aku bagi 30 guni. Wih, banyaknya. Nak? Boleh. Boleh, tak apa. Pasal dia bukan benda ribawi. Tak dapat gambaran kalau biar dia melenggung tu. Benda orang tu ni dia cerita ni. Aku tak faham langsung. Biar, tak ada lain. Tak ada ilat riba. Bila benda yang tak ada ilat ribawi, tak ada masalah ribawi, tak ada masalah apa. Tak ada pasal. Tapi benda ilat ribawi. Nasi lemak kau, nasi lemak aku. Nasi lemak kita besar ni, nasi lemak dia. Aku suka nasi lemak tu. Kau ambil ni, nasi lemak ni. Tukar nasi lemak. Ayam kau, ayam aku. Ni ayam serama, ni ayam hutan. Aku nak ayam serama kau. Ambil ayam hutan aku. Riba. Pasal mana boleh? Pasal dia haiwan dengan haiwan. Haiwan hidup pula tu. Boleh makan. Tak boleh. Itu benda riba. Bila tak mazun syar'i, benda tu pula haiwan hidup ataupun mat'um sekalipun, kalau di jenis-jenis, tak boleh tukar, melainkan mesti memenuhi, ada 3 bab lah nanti. Kita akan jumpa dalam bab riba. Tu kan tak pernah belajar, biarlah, tangguh tu. Saja lontar je hari ni.
Lontar je. Lontar je. Nak cerita apa tu? Nak asal sebut apa yang terkeluar dengan sebut izin syar'i. Jadi kalau benda yang tak izin syarak, redha pun jadi riba. Memang ada riba, adalah riba. Sama ada riba tu sebut emas, perak, makanan. Contoh tu hutang. Hutang 10,000, bayar 11,000. Tak apa, I redha. Lagipun dia dah tolong kita susah-susah. Kita tengah susah ni. Dia bagi 10,000. Alah, takat 11,000 tu, I tak heran lah. I bayar 12,000 pun tak apa. I redha lah. Dunia akhirat, I redha. Yang tu boleh? Redha kepala otak kau mana-mana boleh. Redha dengan benda yang syarak tak izin untuk redha. Kalau nak juga macam ni. Saja dah sebut isu tu, sebut pergi macam mana kaedah, helah nak pergi selesai. Hutang 10,000, janji 10,000 lah bayar. 10,000 bayar 10,000 lah. Betul macam ni? Betul kita redha nak bayar lebih kan? Macam ni je lah. Janji bayar 10,000. Sampai hari bayar tu nak 10,000. Okey, ada bayar hutang tu. Yang ni 2,000 lagi. Apa? Hadiah untuk kau. Boleh? Pasal apa boleh pula? Muamalat apa? Hadiah. Bukan minta tambah. Dia pun tak minta. Kita yang nak bagi. Kita bagi apa? Hadiah. Itu qardun hasan. Itu bawa qardun hasan. Sunat bayar lebih. Dan bayar lebih dengan syarat tak mensyaratkan dalam akad masa hutang dulu. Tak termasuk dalam akad. Tapi kalau bubuh dalam akad, hutang 10,000 bayar 12,000. Qardun hasan. Kepala otak kau. Itu kau yang perasan qardun hasan. Tu riba. Tunggulah balasan. Bukan qardun hasan. Okay. Saja saya sajak akhir tu. Dia bunyi sajak tu sedap sikit. Okey, itu bab riba. Wa dakhala fi manfaatin tamliku haqqil bina. Dan kata dia termasuklah dalam bab dalam perkataan manfaah. Dia ialah tamliku manfaatin. Sebut tamliku manfaatin mubahatin. Jadi termasuklah dalam perkataan manfaah tu tamliku haqqil bina. Memberi milikkan hak binaan. Memberi milikkan hak untuk membina. Yang ni jumpa dalam bab-bab membuat binaan bagi kawasan-kawasan yang orang bersekutu untuk lalu. Panjang kat syarah tu lah. Masuk dalam manfaat ni tamlik haqqil bina. Memberi milik hak seseorang untuk membuat binaan. Maksudnya kita milikkan dia untuk dia membuat binaan, yang binaan tu memang dia boleh buat binaan di situ. Yang tu termasuk tamlik manfaah mubahah. Kalau sikit buat misal tu, macam mana contoh tamlik hakul bina. Yang tu rausan lah, Ustaz. Ada benda tak taswir dalam kepala. Syarah pun tak pegang. Tinggal Ustaz tu. Nak bagi contoh tamlik hakul bina tu. Beri milik hak binaan. Nak taswir masalah macam mana nak kata memberi milik hak binaan tu. Sutuh, sebut sutuh kan. Buat misal macam ni. Nak kata memberi milik hak membuat binaan. Katalah dia beli tanah. Tanah hak dia. Betul tanah tu dia nak buat rumah. Boleh tak bagi dia buat rumah? Tanah dia, ikut dia buat rumah. Walaupun asalnya tanah tu status pertanian. Sikit dengan ayat itu. Betul katalah yang ni tanah. Orang semua rumah teres. Dia nak buat rumah flat. Jadi dah ada tu dia nak buat tingkat lagi. Atas lagi. Ada tak hak bina dia di situ? Jadi kita bagi tu, bagi dia jual tanah dengan memberikan keizinan untuk dia membuat binaan yang layak untuk dia buat binaan dalam kawasan tu. Memang tempat bina. Buat. Yang tu pun termasuk dalam takrif baik. Jadi termasuk dalam tu tamlik manfaah mubahah. Jadi kalau contoh beli rumah tu, kita jual tanah, kita jual rumah, jual tanah, jual atau kalau bahasa kita beli tanah, bukan saja beli tanah dengan
memberi kuasa untuk membuat binaan dalam tanah kita. Kita berhak tasarruf di tanah kita tu. Hak tu termasuk dalam bidang baik yang bila ditamblik ke tanah ke kita ada hak bina. Masuk dalam tu. Satu, tak boleh orang jual tanah macam ni. Aku jual tanah ni kat kau dengan syarat kau tak boleh buat binaan kat sini. Apa pula macam tu? Dah tanah. Dia kata yang ni boleh buat pertanian, boleh buat benda, buat tanah tak boleh. Dia pula. Nenek kau je. Bubuh nenek je. Dah beli tanah. Macam mana pun dia kita ada peraturan dalam Malaysia. Ada yang di kawasan kata dia yang ni status tanah pertanian. Jadi tak boleh untuk dibuat binaan. Pula tu dia lebih terikut pada hukum-hukum orang putih. Nak buat binaan ni memanglah kalau ikut ciri keselamatan dia perlu memenuhi beberapa prosedur dan syarat kan. Mesti piling lah apa bangunan 3 tingkat, 4 tingkat, berapa lebih pada 4 tingkat, apa pula syarat dia macam ni 10 tingkat, apa piling berapa dalam, apa pendawaian dia atas ciri keselamatan. Bagus tu. Macam mana pun dia bukan tak boleh bagi izin, tapi kaedah dia beri penjelasan apa ciri keselamatan yang nasihat kat dia sepatutnya yang kena buat ni. Kalau tak buat ni, kau jangan buat pasal dia membahayakan orang lain. Jadi apa-apa esok kau melibatkan jenayah pula. Pasal dengan sebab rumah kau runtuh, timpa orang, dah nasihat dulu, kau hukum bunuh dengan sengaja. Nak mana? Pasal dia melibatkan buat jenayah ni. Pasal mati terembak, pasal apa terembak? Dah khabar lah, jangan buat penghinaan ni. 10 tingkat. Dia melibatkan nyawa. Kita dah khabar lah. Tak ikut. Jadi bila dia buat juga apa-apa berlaku, kes tu ditanggung lah. Tapi nak sebut kita nak halang binaan tu tak boleh pasal hak dia. Tapi nasihat macam mana pun nasihat pasal apa? Pasal jangka masa panjang. Kalau berlaku apa-apa mudarat, dia boleh didakwa di atas. Tengok apa benda yang menyebabkan orang mati dan kemenangan tu. Yang tu dia kait sikit dalam bab jenayat. Dalam bab jenayat. Nak had tak boleh pasal hak dia. Hak dia. Malaysia lagi teruk kan. Tanah pun dia tak pergi beli. Lepas tu dah beli rumah nak repair pun tak boleh. Nak buat tambah hanjung sikit pun tak boleh ke depan. Nak ni pun kena dapat lagi. Nak dapat lesen lagi. Kena holok bawah meja lagi. Kalau mukarrabin tak apa. Mukarrabin. Saya suka guna bahasa mukarrabin tu. Mukarrabin tu sama ada mukarrabin dengan kala, mukarrabin dengan akribak. Okey. Wa kharaja bi samanin, dan terkeluar dengan saman, harga. Keluar al-ujrah. Terkeluarlah ujrah. Jadi ujrah bukan baik. Bila benda-benda yang ada ujrah bukan saman, itu bukan baik. Cuma beza saman dengan ujrah apa? Saman ni nanti bila beri dia akan tamblik daripada pihak baik. Mushtari akan milik. Tapi kalau ujrah, dia hanya milik manfaat, dia tak milik ain. Kita sewa kereta, kita ada milik manfaat, boleh pakai. Kita boleh pakai dan boleh kita pakaikan pada orang lain. Pasal ijarah. Tapi ain tu kita tak milik. Sampai tempoh dia macam mana telah disetujui, pulang balik ain. Yang tu ijarah. Yang tu yang ijarah. Satu tanah milik 99 tahun. Tak betul atas nama jual beli. Itu ijarah. Fa innaha la yusamma samanan, kerana maksudnya ujrah dia tak dinamakan saman. Bila saman ni mesti benda sesuatu diberi, yang muqabalah dia nanti benda tu ala takbid, baru dia panggil saman. Kalau dia ala taukid, pula tu bukan milik ain tapi milik manfaat, itu adalah ijarah. Baca pendek, sebut macam tu. Tapi benda tu kalau kita biasa lalu, okey, faham. Tak faham, tak lalu kalau apa benda lah dia sebut ni. Macam bersungguh cerita Tapi tak boleh tangkap lah. Dengar sikit. Ngaji lah lama sikit, itu je. Pasal memang ada benda yang tak tahu. Kita mula-mula dengar, tambah benda yang mula-mula tak boleh buat dengan betul tu. Tak percaya tengok. Biasa panah. Tak tahu, biasa pegang panah lah kan. Itu biasa pegang kan. Ada orang cerita, ada orang pergi
ajar panah sekolah dia. Tak biasa pegang panah. Tembak-tembak kena. Ya. Walaupun dia bagi penjelasan 2 jam. Tarik macam ni. Tengok ni. Pam. Saya silap patah hero. Saya silap patah lim. Patah rosak. Siapa? Bukan boleh buat terus. Betul. Walaupun dia bagi penjelasan tu cantik lah. Pasal apa? Take time, you know. Sajalah ada orang gelak je. Apa saya nak cerita ni? Nak cerita memang banyak benda nak faham tu lah. Pasal kita baca kitab dengan disiplin ilmu dan takrif dan pula istilah. Pula tu awal-awal lagi dia dah bahas kan. Dia sebut takrif, lepas tu apa yang jamik, apa manik dia, apa masuk, apa yang keluar. Apa masuk, apa yang keluar. Kita apa pun tak tahu. Semua tak masuk, tak keluar. Macam tu. Saja saya melawak tu sambil kan. Tapi tak apa lah, dengar lah dulu. Apa yang wadah khala wa kharaja? Wadah khala wa kharaja. Apa yang wadah khala wa kharaja? Okey, sikit kalau balam bab tu. Tahu mana nak sebut tang keluar dan masuk ni. Pasal kita memang kalau kita bahas kitab, yang antara benda nak tengok dalam kitab ni ialah definisi. Definisi inilah sebenarnya menentukan kepahaman kita dalam apa bab yang kita bicara. Yang ni kita bicara muamalat. Macam dulu bab ibadat. Bahkan apa saja bab akidah, apa saja takrif. Bila sebut takrif, yang ni yang berhajat pada ilmu mantik untuk melihat apa dibahas dalam takrif, apa yang masuk, apa keluar, apa yang dakhala, apa yang kharaja. Jadi kalau kita tak faham tu, kita tak akan faham dia punya tujuan bahas tu untuk menunjukkan siapa jamik dan manik ni di mana. Saya buat misal untuk menunjukkan dakhala wa kharaja. Okey. Misalnya masjid. Bagi takrif masjid. Masjid apa? Kalau misal, masjid tempat sembahyang. Ayat tu longgar gila ni. Kalau masjid tempat sembahyang, tokong ialah masjid. Maksud apa? Wadah khala fihi tokong. Maksud apa? Tokong pun tempat sembahyang. Jadi kena ketatkan sikit ayat tu. Supaya nanti tokong tu terkeluar. Apa? Tempat sembahyang bagi orang Islam. Okey, cantik lah. Macam mana pun tak cantik lagi. Bila tempat sembahyang untuk orang Islam, untuk takrif masjid, surau pun masuk. Surau masjid. Surau tak masjid. Tu kalau takrif tu tempat sembahyang orang Islam, surau masjid lah. Tak cantik lagi. Ada benda boleh masuk lagi dalam takrif tu. Jadi kena sambung dengan ayat tu lagi panjang sikit supaya ada benda keluar. Tafsir lagi. Apa? Tempat sembahyang bagi orang Islam. Boleh iktikaf. Tu dia kunci dia. Yang ni tempat sembahyang itu dipanggil paslun. Paslun qarib. Untuk orang Islam, paslun tu jinsun. Jinsun qarib dia. Tu datang dengan paslun qarib. Ni paslun 1, ni paslun 2. Benda paslun-paslun ni. Khusus dengan ngaji mantik. Yang tu lah hajat pada ilmu mantik untuk mantap ilmu. Dia ada umum khusus, mutlak, umum khusus, muqayyad. Saya bukan nak peningkan kepala, tapi saya nak tunjuk apa yang dakhala wa kharaja. Apa yang dakhala wa kharaja. Bila kita pendekkan dia, macam-macam dakhala. Bila panjangkan dia dengan apa yang sepatutnya, ada yang benda kharaja. Dan pastikan benda yang kita sebut tu, apa yang sepatutnya disebut, itulah tepat. Tak ada benda yang sepatutnya yang tak masuk, dia akan masuk. Begitu juga, jangan yang sepatutnya masuk, nanti dia terkeluar. Yang tu yang kena perhati dan takrif. Dan khusus nak pergi faham tu ngaji mantik lah. Kita tak ngaji mantik pun bagilah faham apa dakhala wa kharaja. Pasal mantik nak ngaji tu tak bila nak ngaji. Okey, saja nak sebut tentang istilah dakhala wa kharaja. Satu takrif dia sebut dia apa? Itu yang saya sebut ada 4 perkara tu dia sebut. Untuk nama takrif baik mestilah dia tamlik ain. Dia mesti tamlik. Tamlik pula ain maliyah. Kita satukan saja hak tu. Dan mesti tamlik dengan muawadhah. Tamlik izin syarak. Belah tu ada takrif kedua tu, tamlik ala ta'bid. 4 perkara. Jadi kalau taukid bukan baik, tak sah. Bisamanin misli. Bisamanin maliyin.
mesti ada saman, bukan dengan ujrah. Jadi kalau dengan kaid tu 5. Yang tu yang disebut wa dakhala wa kharaja tu. Saja sentuh itu je. Soal tu lah ada sekitar tu. Dengan apa saya nak bahas tu kalau ikut ialah memang takrif. Tapi baca sekali lalu dan nak menunjukkan yang ni keupayaan yang memang kita kena perhati. Dan saya akan baca kitab ni lain style sikit lah. Dulu saya lebih baca kepada itu. Bab muamalat ni memang pasal dia ada benda yang memang kena sangat tajam untuk menilai sesuatu dengan memberi takrif dan nak menghukum. Jadi takrif kitab kita pula kalau Batu Gharib ni dia memang dalam bab muamalat dia punya takrif sangat tajam. Sangat tajam. Tajam tu maksudnya kalau tak tengok dia isyarah apa lagi pun ke depan dalam matan, tengok takrif dia cukup lah untuk faham ini adalah baik. Tu takrif ni dia ya besar. Kalau sebut negara Islam apa? Negara ada masjid. Thailand negara Islam, Syam negara Islam, Amerika negara Islam ada masjid, London negara Islam. Macam mana nak sebut negara Islam? Pemimpin Islam. Indonesia negara Islam, Malaysia negara Islam, Brunei negara Islam, Turki negara Islam. Dah jalan undang-undang. Jadi tak jalan undang-undang, Malaysia negara kafir. Arab Saudi pun negara kafir. Pasal tak jalan undang-undang Islam. Tu yang kena perhati elok-elok. Dan nak reka, jangan reka kita. Tengok siapa? Tengok apa ulama dan syarat datang. Mana yang meletakkan definisi tu. Kalau kita sebut misalnya, kita kekal akidah sikit. Saja nak menunjukkan tarikh tu. Syiah, apa dia Syiah? Tak dikatakan Syiah, mesti macam ni bahawa Syiah. Dan apa hukum Syiah? Kafir. Kenapa Syiah kafir? Mesti pasal Syiah atas definisi ni, atas definisi macam ni, tak ada Syiah yang tak kafir. Kalau kata tak kafir, pasal apa tak kafir? Atas definisi ni, yang ni tak kafir. Dia mesti kelahi tu. Kalau tak kan, kalah kita kelahi. Masuk mahkamah, out, sepak itu lah. Pasal apa? Pasal fakta kita tak cantik. Dan pendakwaan tak kemas. Tapi kalau pendakwaan kemas, peguam tengok kita pun takut. Tepatlah dia cakap. Tapi kalau macam peguam Anwar, tak boleh lah tu. Tak apa lah. Orang tak salah. Bila salah, pelik-pelik lah tu. Itu lain lah. Nak kata bela ke kat mana ke lain hal. Tapi, budak bodoh pun boleh hukum lah. Orang yang mendakwa tu pun, orang yang dituduh liwat pun, tak pernah dipanggil untuk mengesahkan memang orang diliwat ada dalam tempat diliwat. Walaupun orang yang meliwat ada di tempat itu, tapi orang yang diliwat tak pernah dipanggil untuk mengesahkan bahawasanya orang diliwat ada di tempat liwat. Faham saya apa? Walaupun sah orang yang meliwat tu ada di situ, tapi orang yang diliwat tak dipanggil untuk mengesahkan memang dia ada di situ dan dia diliwat. Apa punya kes bicara? Saya masuk kalau saya benar kes tu. Tapi hakim lah pula. Hakim lah celaka ni. Okey, siap. Dengan apa baca tu siap lah. Ya. Ain maliyah, ain manfaat. Bila sebut manfaat dia mesti ada ain dekat situ. Ya. Ya. Dia tamlik manfaat mubahah ala ta'bid. Istilahnya baik. Ya. Jadi tu yang disebut, yang tu ialah ahsanu maqila. Jadi kalau combine kan tu yang saya sekalikan tu kan. Kalau kita sebut dengan ambil dua-dua takrif tu untuk kita lihat apa ciri penting di situ. Pertama, tamlik itu mesti ada. Dan tamlik itu ada dua kategori. Sama ada tamlik ain maliyah ataupun tamlik manfaat mubahah. Dan bila tamlik, mesti tamlik dengan ada iwad. Mesti ada iwad daripada dua belah. Bisa ada muawadah. 3. Yang ciri 2 tu ada 2 bahagian lah. Kemudian bila kata nak tamlik, mestilah dengan izin syar'i. Dan tamlik mestilah ala ta'bid. Kalau atas asin tu, asin macam tu, tambah lagi, mestilah tamlik bisamanin maliyin. Kalau tamlik dengan tak ada saman, dia akan jadi hadiah. Tamlik, benda ma'ain, manfaat, tapi tak ada saman. Tak ada saman,
Hadiah. Ha? Riba. Hebah, ya. Hebah, hadiah samalah. Okey, lain. Kalau ada sekitar tu. Soal. Yang ni nak tengok kita tajam tak tajam ke tumpur tak tumpur. Itu lah. Kalau boleh sharp, very sharp masuk. Oh, macam ni ke? Walaupun kata ada benda yang tak boleh telan semua, tapi takkan tak masuk sikit pun tak? Baik. Selesai tu. Kemudian al-buyu'u salah satu asya' bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Kemudian dalam matan wa bai'u syai'in mawsubatin fi zimmah. Yang ketiga adalah bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Yang ini dia sebut nau' bai' dan mana yang boleh. Pertama dia kata al-buyu' salah satu asya'. Jadi bila sebut jual beli ni, yang ni nisbah yang waqi' berlaku. Bab buyuk yang nama muawadhah dengan takrif tadi ada 3 asya'. Aduha salah satunya. Jadi 3 tu nanti dengan apa dia sedarai, 2 daripada yang sah, 1 tak sah. Pasal apa nanti tak sah? Tak sah tu pasal ada syarat baik yang tak cukup lah. Macam mana pun atas nama muamalah orang panggil baik juga tu. Tapi kalau baik yang tak cukup syarat tu, yang tak menepati piawaian tu, dia tak sah. Pasal antaranya bila tak musyahadah dan tak cukup syarat untuk benda yang tak musyahad. Baik. Pertama ialah bainu ainin musyahadatin. Jualkan ain satu mata benda yang boleh dilihat. Musyahadah. Syahadah. Yusyahidu. Musyahadah. Musyarakah. Jadi nak nama jenis pertama ni mestilah ada bendanya. Ada ainnya. Apa? Ada ketuinya. Apa lagi? Bahasa kampung orang ketui lah. Masih ada bendanya. Tiang kalau jual beli saham. Sah bahasa jual beli saham. Saham jual beli ke? Saham. Nak nama jual beli ni. Saham tu benda. Benda ni saham tu. Benda apa? Benda apa? Benda tu kertas bond. Bukan bontot. Bond. Kertas yang dia nak tulis lah ni berapa nilai satu bond ni. Saja saya geram. Keluar bontot tu. Sorry ayat kotak-kotak orang hulu ni dia telajak sebut tu. Jual bond ni benda jual ke? Jadi jual apa? Kertas tu kan. Dia jual tu jual kertas. Sebenarnya dia jual apa? Spekulasi je. Sebab apa spekulasi? Jual alam maya. Mana bond? Ambil bond tu. Mana? Bond tu kertas tu yang tercatat tu. Mana bond tu? Sekarang harga kertas dengan 1 kilo harga 8 kupang. Mana 8 kupang? Mana? Ya, amrun itibari ya. Tapi betul lah kalau Haji Tauhid yang tu panggil amrun itibari ya. Nak kata tak ada. Tapi ain tak ada. Itu yang spekulasi ya. Ikhtira'i. Ni ikhtira'i ke intizai? Ikhtira'. Yang kita ikhtira'. Ada orang tak faham tanya lain Kami dah cerita apa ikhtira'i intizai tu. Baik. Jadi mesti ain musyahadah. Satu, jual saham. Apa lagi yang kita cari benda-benda yang tak musyahadah? Tapi orang panggil jual beli. Jual laman web. Jual laman. Jual apa? Laman web ke apa? Laman web. Jual. Apa laman web? Jual antivirus. Kita masuk takrif lah. Dia orang dah guna istilah tu. Di mana tak sah? Mana pasiknya? Mana ain yang antivirus tu? Ain antivirus. Kalau beli CD ada program antivirus, sah tak pasal beli CD. Beli tu beli CD. Bukan antivirus apa dia punya dalam tu tak ada lah. Tapi sah jual beli CD. Walaupun dalam tu ada software macam-macam, tapi sah jual beli CD pasal itu ainnya. Tapi kalau jual beli online, beli apa online? Musyahadah, tak musyahadah. Bila tak musyahadah, tak nama baik musyahadah. Betul baik apa? Baik ghaib. Bila tu ghaib tu boleh terdobit tak? Macam mana? Tak boleh dobit. Bila tak boleh dobit, gurur tak sah jual beli. Pasal nak nama baik, mesti dia tak boleh gurur itu. Satu, dia akan ada dua nanti, 1 dan 2. 1 ialah musyahadah,
Yang kedua yang tak musyahadah yang dipanggil bai' syai' mausuf fi zimmah. Bila mausuf fi zimmah Nabi, yang tu yang nama dia jual bai' salam. Jual beli salam. Macam mana pun kita selesai dulu hak pertama. Jadi kalau ain tak musyahadah, tak boleh sifat, tu yang nombor 3 nanti. Yang tu bai' ghurur, haram, tak sah. Baik dia tak musyahad, tak boleh nampak dengan mata kepala, tapi boleh disifatkan apa dia. Kita nak beli apa? Panah. Wih, macam tu panah. Brand apa? Botek. Gambar dia macam mana? Macam ni. Berapa axle tu axle? Berapa brace height dia? Berapa pounding yang ada? Berapa tu. Warna-warna apa? Warna hitam, Mosi Oak, Insanity. Tak faham, saya reti pak tu. Saya cakap ni. Saya duduk bidang tu. Saya tahu lah saya nak cakap apa. Tali string. Lagi dia punya binary cam. Apa-apa pip. Nanti nak pakai side apa. Nak pakai dia punya aero rest apa. Tak faham. Dengar je saya kamu. Untuk damper dia pakai apa. Mesti kita nak beli benda tak nampak. Mesti tahu semua benda tu. Kau dah tak sah jual beli. Nak kau pergi tengok. Kalau kau tak tahu benda tu, pergi tengok. Pergi kedai beli. Kalau kita dah tahu benda tu, baru boleh beli online. Baru tak kena tipu. Apa dia. Yang ni, kita nak beli apa, kita nak tanya benda tu. Kita dah tahu istilah, kita dah kenal benda tu, baru sah untuk beli. Yang tu yang nanti mausuf fi zimmah. Kita nak nama apa? Brand apa? Bear Archery ada? Ke PSE Archery? Nak panah apa? Ulah tu, modul apa? Apa ni? Pony apa? Color apa? Ni. Pembayaran macam mana? Ini berapa boleh sampai? Bila sampai? Kos apa bayar? Postage berapa? Siap. Berapa? Untuk bank in. Bayar pula boleh separuh-separuh. Mana ada bayar separuh? Mampu saya tak hantar. Bayar semua. Okey. Kalau agak tak puas hati, telefon nak. Kau nama siapa? Dolar. Najib. Okey, Najib. Nak beli panah lah tu. Yang ni. Confirmkan dia. Siapa kena. Kenal suara dia bersembang apa-apa. Okey. Tambah pula pernah jumpa. Kalau pernah jumpa, lagilah kita sikah dengan dia. Satu kalau internet beli online pun kata dia jangan membuat sebarang pembayaran melainkan dia nasihat lah kita. Kalau bubuh masuk duit tu tak dapat apa, lu bodoh. Tak nak tanya orang yang pernah ada pengalaman macam tu dan syarat-syarat yang nak pelihara supaya tak kena gurur. Salah kita lah, kita buat muamalat dengan gurur. Okey. Macam nak beli air tu. Ditulis kotak. Air Milo. Ais. Mana Milo ais? Tak bancuh pun lagi. Itu apa tu? Itu kalau ikut ijarah tu. Ijarah dengan siapa? Dengan mesin. Sajalah kita sebut sambil-sambil benda tu kan. Itu beli je. Bukan beli air tu. Beli ni benda dah siap. Baru beli. Benda dah ada. Kalau tak ada pun kita sifatkan macam ni. Satu kita pergi kedai. Teh air satu. Beli ke? Apa tu? Kita upah dia bancuh air tu. Kita upah dia macam air. Kalau beli tu macam air yang duduk dalam bekas tu. Nak air leci. Nak leci kang. ABC. Dia tunjuk tu. Nak asam buih. Dia apple asam buih. Air apa ni? Sebutlah kan. Nak tepikai. Nak air sirap. Nak limau ais. Jadi kalau memang duk ada, tu baik. Berapa segelas? Itu baik nanti. Kalau tak ada, macam mana? Limau suam satu. Apa? Itu upah. Nasi goreng kungfu. Mi lakna. Hong Kong. Macam nama. Itu apa tu? Bukan beli tu. Itu apa? Upah tu. Satu bila upah tu, itu yang kita belajar dulu dalam bab zakat. Orang meniaga tu dia kena zakat. Pasal apa tak kena zakat? Meniaga. Mana ain yang dia meniaga tu? Mana? Dia bukan jual ain. Dia jual. Dia ambil upah masak. Kungfu. Pataya. Apa tu? Dia ambil upah. Dia ambil upah masak. Umbak macam ayo. Mana pula kena? GST memang kena tu. Tapi zakat tak kena. Zakat tak kena. Pasal apa? Meniaga. Memang bahasa istilah syarak komersial panggil meniaga. Tapi syarak dia meniaga yang tak ada ain. Tak ada urudu tijarah. Tak ada mata benda meniaga. Pasal tu yang tu bab zakat tak ada. Kita dah belajar bab zakat pun. Saja link ke sana sikit.
Urut tijarah tak ada. Jadi nak kena bayar apa? Nak kira apa? Nak kira apa? Dia kata kira duit I jual. Itu kira duit, bukan tijarah. Bukan urut tijarah. Itu duit yang dah dijual. Pula tu dia beli sayur, dia bukan jual sayur. Dia tak jual sayur sekilo. Itu yang tu urut tijarah. Mata benda Jadi dia bukan jual sayur, dia jual semua kena masak. Kalau tak masak, tak boleh nak jual. Yang tu dia bukan jual barang. Dia jual perkhidmatan. Itu manfaat. Yang orang bagi, orang minta suruh buat, baru dia buat. Shawarma satu. Shawarma pula. Kambing mandi satu. Kambing bersiram satu. Kambing meredam satu. Masak. Jadi, ada benda yang dah buat. Kalau dah buat, kita nak beli. Dia tunjuk, ni kambing ni, ni kambing ni, ni kambing ni, ni lauk ni. Tu beli. Itu baik. Pasal musyahadah. Musyahadah. Ain musyahadah. Jadi apa maksud musyahadah? Hadirah. Satu benda yang hadir, baru bagi baik. Benda gaib, yang tu tak bagi baik. Kalau ada pun nanti dia kait. Baik salam. Bukan salam. Nama lah kan. Baik salam. Baik. Jadi baik ain musyahadah macam ni, jaizun. Jaiz pasal apa? Pasal muamalat macam ni dia payah nak jadi gurur. Pasal boleh tengok depan mata kepala kita. Tengok. Tambah dia kata test. Tengoklah perhati. Test, buka. Satgi dia jual pisau ke apa ke, blender ke, try tau, pakai. Tarik pisau. Tengok dia belah sedang je. Patah. Tengok tak potong. Simpan satu di rumah. Memang simpan sungguh. Nak pakai tak kerti. Tengok dia potong sedang je. Sedang je dia potong. Awak keren. Patah pisau. Tak terbelah pun macam main. Saya sebut saya ni. Apa cerita ni? Cerita macam mana pun ain musyahadah sah jual beli. Sah jual beli. Nisbah pakai tu kita tak kerti pakai. Baik, jadi asal hukum musyahadah ada jaiz idza wujidati syurutu, apabila didapatkan semua syarat-syarat. Baik, apa dia syarat? Okey, bayan daripada syurut min tuhalata kauni, syurut itu min kaunil mabi'i tahiran, keadaan mabi'. Mabi' benda yang dijual. Benda yang dijual tu mesti syarat dia tahiran, dia suci. Istilah suci maksudnya bukan dia najis, bukan ain najis. Tai tak sah jual beli, babi tak sah jual beli, anjing tak sah jual beli. Kalau sekali pun anjing untuk memburu, pasal dia kaedah kita Syafi'i, baliklah buat ibadat yang kita tu kan, buat najis. Dia ialah ain najis. Ain najis tak sah jual beli. Itu kaedah kita Syafi'i. Satu dia kadang nak faham jual beli, kena faham juga apa-apa dulu. Tahir. Jadi kalau mutan najis macam mana? Mutan najis tak apa, pasal dia bukan najis. Yang tak boleh najis. Kalau tahir, mutan najis, dia boleh disucikan. Dia ain tu ain tahir. Cuma mutan najis. Macam mana pun mutan najis yang tak boleh nak ditahirkan, tak sah jual beli. Minyak masuk dengan tai tikoi, habis mutan najis. Boleh tak sucikan tai minyak masuk tai tikoi? Kumpul minyak bagi 2 golah, ya? Tak boleh. Air boleh buat tubuh 2 golah, tapi minyak tak boleh. Itu apa jadi? Mutan najis. Teruzur minyak tu untuk dijual. Buat kumbahan. Tu air kumbahan cerita lain tu. Malas nak sembang buat tu. Baik, mestilah kaun mabi' itu tahiran muntafa'an bih. Boleh diambil manfaat dengannya. Dobitnya mesti boleh diambil manfaat. Cuma bab boleh ambil manfaat ni, dia mestilah dirujuk kepada kaedah-kaedah syarak. Pasal nak kira ambil manfaat, tai ada manfaat. Betul ke? Anjing ada manfaat, tai orang pun ada manfaat. Untuk cacing pun ada manfaat. Apa lagi anak-anak pun ada manfaat, katak pun ada manfaat. Semua ada manfaat lah ke? Nak tengok manfaat ni mesti manfaat yang diiktibar oleh syarak, yang manfaat tu sah untuk dijual beli. Dia mesti tengok syariat. Pasal kitab-kitab besar dia mensyarahkan. Kitab kecil dia punya matan pendek lah. Tapi nak tengok dobit kata dia ni muntafa'an bih, yang makzun syar'i, kena dilihat. Kena lihat apa dia. Satu orang tanya macam ni, jual kucing boleh tak? Kucing boleh tak jual beli kucing? Memang dia tahir.
Tapi boleh tak jual beli kucing? Apa manfaat dia? Boleh bela, boleh pergi makan. Manfaat ke tu? Manfaat, berjinak, boleh buat main. Benda-benda main macam tu boleh jual beli ke? Tu yang kena tengok kitab besar tu. Kalau ikut dalam kitab je, kucing sah jual beli. Kucing boleh jual beli. Lagi binatang boleh jual beli. Saya sedara jawab. Beruk boleh beruk. Beruk boleh jual beli. Pasal apa pula? Boleh. Ada manfaat. Anak beruk. Anak beruk boleh. Pasal anak beruk tu lah akan jadi beruk. Sajalah saya melawak gitu kan. Dia orang kata beruk baru boleh jual beli. Anak beruk tak boleh. Macam apa? Bukan boleh ambil nyawa lagi. Memang tak boleh ambil nyawa. Tapi nak main mana beruk melainkan daripada anak beruk. Anak beruk beruk juga. Macam mana pun ada orang bagi helah tu. Anak beruk tak boleh banyak nyawa lagi. Memanglah. Tapi sah tak jual beli? Sah. Terima boleh tak? Terima. Buat sarkas? Ni sarkas bukan muntafak bih yang disuruh dalam syarak. Jual ulat sawa boleh tak? Bulan tu tengok ulat sawa paling besar dalam Malaysia. Boleh? Tak boleh. Pasal bak tengok bukan benda manfaat. Tengok ulat sawa tak muntafak bih dalam syarak. Jual beli burung merak boleh? Burung merak. Burung merak walaupun manfaat dia dengan tengok cantik dia tu. Jual burung merak dia termasuk benda muntafak bih. Mak tak tahu mana ni. Tu saya sebut baca kitab tengok kedai. Buka. Beli kena beli. Kena beli. Saja iklan tu kan. Nak makan tak boleh? Burung merak memang tak boleh makan. Tapi macam kucing tadi beruk pun tak boleh makan. Tak syarat untuk muntafak bih tu benda boleh makan. Tapi mesti muntafak bih yang diizin syarak. Apa izin syarak tu? Kena tengok kitab besar. Pasal kita kecil lagi kita syarah ikut kita. Kata pun manfaat juga. Betul je. Boleh juga buat umpai kawan. Kalau kira kau sehari babi pun manfaat. Tambah jual tergilin. Mahal harganya. Ya betul juga. Mahal tergilin. Kira tergilin, kira mahal. Nak kira mahal, babi pun ada yang mahal. Saja saya nak buah ke babi tu. Pasal jangan nilai sendiri. Pasal yang ni dia ada sepadan yang dah bahas dah lama dah. Dalam kitab dah ada. Jadi kalau tak faham dobit dia, pergi tengok. Satu saya sebut tu pasal sebutkan contoh dah. Tu yang beruk, keldai. Keldai memang untuk angkut barang. Dia tak buat angkut barang sekali pun. Tapi dia termasuk dalam spesies yang boleh dijual beli. Ada manfaat. Tu yang burung merak. Lagi burung. Burung apa? Burung tekukuk. Ketutut, ketitik. Kita merebut kan. Bunyi tu tukurku. 18,000 tu. Tu tukurku. Boleh? Boleh. Sah jual beli. Kalau kata makan pun bukan kira makan. Bukan masalah kait makan tak makan tu. Manfaat tu. Adakah bunyi burung ni termasuk muntafak bih? Ya. Tu nak tengok tu macam mana? Tu saya kata tengok kitab besar. Kitab besar. Tengok mutawalat. Macam mana pun yang ni mutawalat yang saya kena cerita lah. Sehari semua mutawalat pergi tengok diri. Nak pandai bila tu. Pasal yang ni memang kena tahu. Tu cacing boleh tak? Ada orang ternak cacing tu jual cacing. Macam mana? Cacing muntafak bih. Lintah boleh. Pasal memang diri lintah boleh jual beli. Tapi cacing tak boleh jual beli. Itu kalau nak ambil juga manfaat dengan cacing tu macam mana? Dia atas nama jual beli tak boleh. Kalau nak katalah macam ni. Dia nak cacing. Kita nak serve dia atas nama jual beli tak boleh. Itu buat macam mana? Macam ni lah. Aku reti nak proses macam mana. Kau upah aku. Dalam masa 3 bulan aku boleh menghasilkan berapa cacing pun dia sebenarnya bukan nak cacing tu. Dia nak tanah yang cacing tu dah duduk nanti dia akan jadi baja kan. Faham kan? Ada yang proses tanah macam tu. Jual tanah macam tu untuk buat baja. Adalah kajian-kajian dia orang tapi jual tek cacing ke, jual cacing ke, cacing tak sah dia jual beli. Dan cacing macam tu pun dijual seekor tu sampai 3,000. Cacing yang untuk proses tanah untuk buat baja. Jadi kalau ada orang nak macam tu, macam ni. Kau nak macam ni, aku boleh buat, aku kerti, aku memang ahli dalam menternak ni. Tapi kau bagi duit kat aku tu, upah aku buat kerja lah. Baru kita boleh ambil. Jadi berapa yang kita buat kerja esok, dapat apa guni, ambil. Pasal kau dah upah aku, dah sampai katalah 300 guni. Kalau dia beli pun, katalah dia beli. Tapi beli tak sah. Kalau dia beli katalah dapat 300 guni, kita dah bekal dia 300 guni. Jadi kau nak 300 guni lah kan.
Sekarang upah yang kau bagi duit kat aku tu, 300 ringgit tu dah hasil. Jadi yang lain ni semua aku punya. Maksudnya yang ni kau upah aku buat kerja. Aku dah buat. Tapi yang ni bukan projek kau, projek aku. Kau upah nak, aku dah bagi barang. Aku dah buat kerja. Bukan bagi barang, aku dah buat kerja. Atau aku nak taik burung. Taik kelawar 10 kuni. Bukan boleh ambil taik keluar, jual taik keluar. Kuni RM200. Mana boleh? Apa kaedah ni? Aku upah kau pergi cari taik burung, taik kelawar ke taik burung apa ke? Upah ambil. Payah nak naik gunung apa-apa, gunung pacak lah tu. Macam mana? Upah cari, yang ni seguni aku bayar kau RM100. Katalah itu. Cari. Seguni, jadi bayar tu bayar apa? Upah cari taik burung. Bukan beli taik burung pada dia. Itu kaedah-kaedah untuk selesaikan benda-benda yang dia bukan tahir, dia najis. Yang pula tu atau dia bukan muntafak bih yang diizin syarak. Tokek tu, dia kalau ikut muntafak bih ke? Kalau ikutnya bunyi ubaid lah apa kan. Satu masa bunyi juta-juta jual. Lah ni sekupang orang tak beli. Dia contoh kek tu. Dia muntafak habis ke? Tak. Kalau ikut dia termasuk dalam dabah. Misalnya batuk haiwan melata. Dia hukum jual cicak. Cicak. Kalau katalah dia boleh buat ubat sekali pun. Betul ke boleh dia buat ubat? Tak putih pun sampai lani pun. Dah bunyi 8 itu. Tak bunyi pun buat ubat boleh tokek. Saya sebut tu pasal ada budak-budak pondok lah kan. Budak pondok sebut pilah, pecah pilah, pekong di dada. Pasal dia orang kata ada tokek, broker nak pergi ambil tokek ni. Banyak belah siam. Dia orang pergi cari. Bawa tokek sikit kan. Adalah 3-4 ekor dia bawa. Saiz besar lah. Kalau jual tu, kalau dapat duit tu, kira berduit lah. Cari. Pasal dia kata ada pendapat yang kata boleh jual. Dia pergi jual lah. Tanya Tok Guru tak bagi. Dia kata ada ustaz kata boleh. Ustaz mana tak tahu lah dia ambil pendapat tu. Pergi cari sampai ujung siam tu nak masuk ke rumah. Masuk pun curi-curi lah. Tokek tak jumpa. Tokek lah. Tokek tak nak. Tipu lah. Sekian sebab tu lah. Bila tipu je tak ada muntafak bih, tak sah jual beli. Kalau nak atas kedah tu lah. Kau nak tokek, aku tahu. Dia bunyi belakang rumah aku. Aku boleh cari. Upah aku. Nak tebang pokok tu kan sana. Duduk dalam pokok tu. Engkau nak? Upah aku. Tebang pokok apa tu. 200 jadi. Upah tangkap. Macam ular masuk rumah. Tu tangkap jual ular boleh? Tak boleh. Nak ular macam ni. Upah kau tangkap ular. Dalam rumah aku. Tak apa bunuh ular. Bunuh ular tu. Upah ambil RM200. Bunuh. Boleh buat. Itu atas nama upah. Jadi kita bukan atas muamalat. Jadi nak jadikan sah tak sah tu mana? Lafaz. Mulut. Sebut apa? Jadi yang tu yang perlu takyin lafaz tu. Lafaz tu yang menunjukkan pahala dosa tu. Akad tu. Satu kalau kata setuju lah. Apa? Dia mesti ada lafaz tu. Tu dah nak menjadikan halal haram. Nak menjadikan boleh tak boleh. Saya ngaji tak, saya buat misal macam mana. Rasa guru buat misal gini kan. Macam kita ada anak perempuan. Contoh kita lah. Untuk ada orang datang. Pakcik. Anak pakcik tu. Pinjam tak? Pinjam. Anak pakcik dah. Saya nak awak pergi jalan tak boleh? Awak pergi jalan atas dasar apa? Menikah tak awak lah. Tunang tak boleh lagi. Tak boleh buat jalan lagi. Tu bagi betul clear ayat tu. Jadi yang menyebabkan jadi halal lah mana? Lafaz tu. Lafaz bagi tu aku nikahkan ke kau. Dah nikah, aku terima. Cukup syarat, saksi semua ada, jalan. Ambil biar usur pergi tak mana pun. Tapi kalau kata pinjam, sewa, bawa pergi jalan, mana boleh. Saja bawa pergi tunjuk orang kampung. Tunang. Orang tak kenal, tak ada pasal. Jadi macam itulah juga buat muamalat yang menyebabkan jadi sah, haram, halal apa, tak mana? Lafaz yang sebut. Kau ambil projek pun, kau ambil projek ni atas dasar apa? Nak jual. Jual nanti jadi haram. Nanti ada apa? Upah aku buat, kau nak ni, aku boleh bekal upah aku. Biar aku sediakan bajar untuk kau. Sedikit nak tunjuk kata jalan penyelesaian macam mana bagi benda-benda yang tak sah untuk atas nama
jual beli yang dia bukan tahir dan dia bukan muntafa' bih, yang boleh diserah, yang boleh diambil manfaat, yang diizin syarak untuk ambil manfaat. Lagi maqduran ala taslimihi, yang dikuasai ala taslimihi, dia atas menserahkan dia. Dia kuasa untuk diserah, mampu diserah. Maqduran ala taslim. Jadi di atas syarat itu tak sah jual ikan di sungai. Ikan sungai ni jual lah berapa? Macam ni lah, 10 ekor RM5 lah. Tangkap. Siapa tangkap? Dia tangkap. Macam nak tangkap? Mana-mana kau tangkap. Jadi kita tak boleh serah. Jadi nampak ikan? Nampak tu? Nampak. Macam mana? Tangkap lah. Tak pun nampak burung nak terbangnya tu. 3 ekor RM5. Okay. Dia bukan makduran ala taslim. Tak sah jual beli. Itu yang kolam ikan tu, macam mana kolam ikan tu? Kolam ikan dia bukan masalah makduran ala taslim. Dia memang masalah macam ni. Tapi bayar tu bayar apa kan? Sejam RM5. RM5 tu bayar apa? Bil elektrik. Tak sebut pun bil elektrik. Masyarakat sewa tapak ke sewa joran bubuh satu. Tak, dia sejam RM5. Dia akak bodoh itu kan. Sejam RM5. Untuk dapat, tak dapat, tak ada lah. Judi. Bukan baik. Kalau baik je lah, pancing, dapat, timbang. Telapias 1 kilo 50. Jelawat 180. Patin 2 kupang. Ikut dia nak buat ke? Kalau tu mahal ya. Tak nak mahal, nak murah pergi beli kat pasar. Nak beli kat aku, kau nak pancing lekat je timbang. Tapi harga macam ni. Sah je tu. Tak dapat balik balik tak ada cah apa-apa. Nak cah apa-apa bukan hang bawa balik ikan apa. Macam tu tak apa. Tapi ada orang buat kolam itu. Dengar? Ada. Tadu yang buat kolam ni semua tipunya. Masuk pukul 8, 7.30 dia pergi makan habis. Kenyang, ikan pun sampai nak muntah hijau makan. Waktu dia buka. Sehari pukul 12 mesti keluar. Masuk pula 2.30. Dekat 2 suku tu dia pergi makan. Ikan pun masuk 2.30 macam mana? Lah umpan sedap ke mana pun dia. Usik tu. Dia makan sedap lagi. Tu gurur, banyak gurur, banyak judi. Melayu kita banyak pun, Melayu bodoh ni. Payah. Sini pun ada apa kaki pancing macam tu. Ada telah stit lagi. Dulu tak tahu tak apa, dia tobat lah. Jadi asal nak sebut maqduran ala taslim. Kalau satu dah bahasa dalam kitab, tak sah jual ikan dalam kolam. Ikan mana? Besar mana? Banyak mana? Tak sah. Jual burung di udara. Jual kijang di hutan. Mana boleh? Jual rumput di padang. Rumput mana? Mana boleh? Jual pucuk paku kat tepi jalan. Mana? Dia tak kutip lagi. Nak kutip, ikat, jual. Itu tak apa. Pasal itu makduran ala taslim. Jadi mesti ada ain musyahadah. Kemudian lil aqid alaihi wilayah, dan syarat lagi mestilah bagi orang yang berakad alaihi ala baik musyahadah ni, tak kena. Lil aqid alaihi ala aqid ni wilayatun, tak kena. Alaihi ala babi' atau benda yang nak dijual, dia ada wilayah, ada kekuasaan, ada kuasa. Ada kuasa lah. Istilah wilayah ni milik, antara kuasa tu dengan milik, antara kuasa tu dengan wakil. Dengan wakil. Wilayah. Usah belaka tu. Cari wilayah lain pula. Bukan wilayah faqih. Itu istilah lain tu. Itu puak-puak sesatnya istilah tu. Tak faham apa benda dah. Tu ayatullah ni. Apa cerita ni. Ada wilayah. Jadi mesti ada kuasa. Kuasa tu sama ada milik, kuasa tu dengan wakil. Baru sah jual beli. Satu barang custom jual, sah. Maksud apa? Bukan dia punya. Motor tak boleh bayar, rampas, untuk kita beli. Sah jual beli.
Dia jual pun tak sah. Kita beli pun tak sah. Siapa? Beli bukan daripada milik motor. Beli daripada perampas. Syarikat memanglah kedai motor, tapi istilah dia rampas daripada orang beli hutang tak habis, bayar tak habis. Jadi nak sebut, tahu tak, mesti ada wilayah. Mesti ada kuasa. Itu apa sebut lagi? Tu beli barang-barang rampas ni jangan nak beli. Pasal beli daripada orang yang tak ada wilayah. Tak ada wilayah, tak ada kuasa. Barang curi, barang rampas. Rumah lelong. Ya, lelong tu, lelong siapa? Lelong pasal bank tak boleh bayar kat bank, hutang. Bayar tu. Pasal kalau ikut dalam syarak tu yang nak sebut ni. Beli kereta, sekupang pun tak bayar. Harga RM20,000. Sah hak dia milik. Sekupang pun tak bayar. Sah jual beli. Tak sah jual beli. Jual beli hutang tak boleh. Sah jual beli. Milik siapa kereta tu? Milik dia lah. Tu tuan nanti milik apa? Hutang lah. Tu kalau kau tu tak bayar hutang boleh tak dia rampas balik kereta tu? Tak, hak dia lah minta bayaran. Bukan hak dia pergi rampas kereta. Kalau dia ambil kereta, itu maksudnya buruk siku. Pergi masa buruk siku tu. Istilahnya merampas harta orang yang dijual dengan harga hutang. Tu dia tak bayar. Dia tak bayar bukan hak engkau untuk ambil kereta. Kereta tu dah dijual, sah jadi milik dia. Jadi bila dia rampas, dia jual balik. Tak sah. Ha? Ha? Yang ni antara akad yang tu makzun syar'i tadi tu. Maksudnya syarat tak izin dengan macam tu dalam keadaan syarat yang dengan sebab katalah dia tak bayar, maka pihak ni akan merampas balik kereta tersebut jadi milik pihak orang yang menjual kan. Macam mana tu? Tu akad fasid. Jual beli apa macam tu, tak habis bayar aku ambil balik. Ada pula. Kaedah bayar beli ni walaupun tak bayar sekupang pun bila beli hutang, dia lah milik pembeli walaupun dia tak pernah bayar sekupang pun. Jadi kalau dalam agreement tu ada ditulis sekiranya tidak boleh menjelaskan harga RM10 ni walaupun baki sebanyak 1 sen, maka harta ni adalah balik kepada Tuhan yang menjual. Tak sah. Tu agreement tu, agreement bodoh tu. Konvensional macam tu. Yang ni yang kita nak Islamik yang ni balik bagi betul ni. Macam mana muamalat ni? Macam mana muamalat? Saya jawab soalan tu. Jadi mesti ada wilayah tu lah. Satu, kalau kita wilayah nak jual, pastikan dapat kuasa wakil. Sikit di atas kuasa wakil. Kita ada kawan, ada kedai. Waktu kita masuk-masuk kedai, dia masuk rumah. Siapa? Adalah nak buang ayuh apa? Ada orang datang nak beli barang. Waktu orang nak beli barang, tokek tak ada. Kita pun tak apa. Jual je, saya jual. Kita jual. Apa ni? Tengok barang. Kita pula cashier. Kita pun pandai mesin cashier tu. Cek. Kreng. Berapa? RM20 4 kupang. Jual. Tuan kedai mari. Sah jual beli? Tak sah pasal kita bukan dapat wakil. Kalau ada pun nasib baik macam ni. Tuan kata, hang tolong jual lah. Terima kasih. Nasib baik. Pasal apa tu? Nafsil amri. Yang tu bicara awal. Walaupun Zuan Mukalaf misalnya memang hang jual barang orang ni. Tak dapat kuasa pun. Alah dia redha punya. Itu kita yakin tu. Dia redha punya. Alah kawan aku takkan dia tak bagi kot. Aku tolong jual. Mesti dia bagi terima kasih kat aku. Baik. Tu tuan kata terima kasih. Kalau kata aku tak redha jual barang aku. Ya? Bayar kerja rugi. Untuk barang tu. Kalau sanggup pergi minta kontor balik. Tapi yang kena bayar tu kat dia tu. Hukum kita telah jual tu istilahnya merampas harta orang. Pasal kita bukan hak milik kita. Kita jual tu istilahnya kita merampas barang ni tu. Kita jual. Jangan tak ada wilayah, tak ada kuasa. Itu istilah rampas tu. Berdosa tu. Tambah dia tak reda. Berdosa wajib taubat tu. Jadi orang benda macam tu jangan, kita tak boleh buat melainkan dengan dapat kuasa. Ataupun memang yakin dia akan reda. Macam mana pun jangan dia buat lah. Masalah. Bahkan dia orang kafir pun lagi muamalat cermat pada bab ni. Jadi ini lah. Oh, Turki tak lah bagi mah. Itu jual lah. Underground punya. Oh, ya. Ini lah. Makan tak habis. Oh. Sekali kena makan tak habis. Cina pun tahu. Ni Cina tahu. Melayu tak tahu ni. Cina. Melayu kadang-kadang. Mak menakan dia pergi kedai macam mana. Ni agak tak apalah. Mak menakan. Padahal dia dapat wakil jual lah. Dia bukan boleh turun harga. Dia
Kita jangan seronok orang tu harga. Ni kata dah, dia kedai ustaz tak apa. Bos pun tak apa. Kedai. Kalau bos bagi ayat tak apa. Kalau bos kata, ni ustaz ni mai, semua free. Oh, tak apa. Dia bagi lesen. Kalau saya ada beberapa kedai yang pergi ya free. Duk Ipoh ni bagus, ada dalam macam tu. Cik, dah. Cuma kadang malu lah duk makan free ya. Apa-apa, macam mana pun nak sebut kadang-kadang tak ada wilayah. Jadi duk syarah tu pun semua syarah wilayah. Satu, kalau benda-benda yang kita tak ada wilayah ni, kalau kita tengok sayang apa, katalah misalnya, jiran kita ada dusun, royan, dia balik kampung. Balik kampung pun macam apa? Hantar bini bersalin. Buah royan elok, luruh. Dia nak balik pula, kata dia, ni duduk dalam pantang, habis pantang suruh balik. Tu dia royan luruh punya banyak. Dia kata, bagi minta lesen dia, jangan pandai-pandai jual. Ni kalau aku jual royan ni, okey lah. Elok sangat lah tu. Apa dah? Ikut hang lah, pandai-pandai hang lah. Tengok harga biasa. Bahaya tu durian tu. Nanti di 24 pun ada. Tangkai panjang pun ada. Musangking ada tu. Pandai-pandai jual. Ikut market price lah. Aku serahkan hang. Betul ni serah aku. Ni. Aku nak harap siapa lagi? Aku kuasa ada jalan. Bagi ambil kuasa tu. Walaupun telefon. Jangan kita, sayang ni aku tolong jual. Tak apa. Tolong jual. Nak tolong pun bagi dapat kuasa tu. Nak tolong pun bagi dapat kuasa tu. Pula tu nanti kuasa apa yang kita ada. Tu. Waktu tengok-tengok tak habis. Boleh awak balik makan. Dia kata jual lah. Alamak, teringin tengok musangking. Awak tak saya makan musangking. Tapi jual musangking. Orang kata musangking ni sedap lah. Mana ni? Aku tak saya makan. Aku tolong jual lah. Kenapa betul? Dari segi kata tak boleh makan tu. Itu balik wah. Yang ni tak habis. Kita buat tak boyak. Apa lagi? Simpan untuk stok setahun punya. Nanti saya bukan ada wilayah tu. Nak bapak lesen. Ni buah Mekah senyum ni macam mana? Senyum ambil kat hang lah. Okey, siap. Dapat lesen. Senyum. Dia senyum lah. Kena ikat getah tu. Kita tak faham pun. Okey, siap. Memang soalan lah kalau dah tu. Kita ikut sebab apa kita baca tu. Yang tu antara syurut-syurut tu. Perkataan kita nak. Nama pun Batu Qorib. Dia memang Qorib untuk bagi kita fatah. Dan dapat futuh. InsyaAllah. Pendek padat. Tidak mana? Saya sepanjang saya duduk ngaji antara kita yang cuma kalau kita tengok bab ibadat dulu, bab ibadat dia tak tahulah saya punya pengalaman baca kitab Batu Qorib ni, dia ada agak longgak sikit. Masuk muamalat ketat ayat dah. Best. Sedap kod dia dah menulis banyak. dia syarah tu, best. Padat. Tajam. Memang faham tu jitu lah. Kenapa soalan kalau ada tu? Baik, kalau tak ada tu, nak masuk bab lain sikit. Tapi hijab kubur pula. Panjang sikit nak cerita tu, sakit dia tergantung. Tomorrow we will continue. Sedap. Berhenti awal je hari ni. Pasal lagi dia ubah otak kan. Bersedia untuk ada hijab kubur sikit. Dan sedikit ada masalah-masalah tu. Macam mana nak buat kalau yang tak ada hijab kubur ni. Sama esok, insyaAllah. Kalau tak ada soalan. Soalan lah. Memang tak sambung macam tu. Ada soal? Kalau tak ada, tangguh dulu. InsyaAllah kita sama ni. Wala buddha fil baik min ijab wa qabul. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna muhammadan nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wasallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.